Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita hadir dan meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah sedang bincangkan tentang surah Al-Qiyamah. Jadi sikit lagi, dua surah lagi kita habis juzuk yang ke-29. Dan insya-Allah kita masuk juzuk 28. InsyaAllah pada masa yang akan datang. Dan kita sampai surah Al-Qiyamah ni, dan kita dah ambil sampai yang terakhir ayat yang ke-15. Ayat ke-15, dan hari ni insyaAllah kita sambung 16 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Baik. Ayat yang dahulunya kita ambil, kita belajar berkenaan dengan tajuk manusia ini. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan apa yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan kallala wazar ila rabbika min mustaqar inna bal insani yawma idzin ma qaddama aw yata'abi ma qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ini yang terakhir itu Allah Ta'ala terangkan lepas cerita tentang kiamat. Bahkan Allah Ta'ala terangkan bahawa pada hari berkenaan manusia ini akan diberitahu berkenaan dengan apa yang dilaksanakan dibuat oleh dia. Okey, baik. Jadi dan sekarang kita masuk ni bahagian baru. Bahagian baru di mana Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ke-16, mula dekat situ Baik. Dia nyatakan hadza, berkata Ibn Katsir rahimahullah, hadza ta'limun min Allah azza wa jalla li rasulih alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati talaqqihi al-wahy. Fi kaifiyati talaqqihi al-wahya minal malaki. Ini adalah pengajaran daripada Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan cara penerimaannya untuk wahyu daripada apa? Daripada malaikat. Macam mana Rasul kena belajar cara untuk terima ilmu daripada malaikat. Mana kerana dekat sini itu kita kata tata cara penerimaan ilmu itu penting. Benda tu betul, benar, tapi kalau salah faham kita akan silap. Sebab kenapa kita kata dalam kadang-kadang tu dalil hadis dah sahih, firman Allah Ta'ala dah sahih, sabda Nabi memang confirm, firman Allah Ta'ala confirm sahih lah. Pemahaman tadi masalah, kadang-kadang pemahaman salah. Macam zaman kita sekarang ni, dalam masyarakat kita mutakhir ni, tajuk berkenaan jampi-jampi air kan tiap hari semua orang buat dan sebagainya kan. Semua orang, asal ustaz je jampi air, tapi bila kita perhatikan balik, kan saya terangkan itu, benda itu benar, dalil itu sahih berkenaan Nabi SAW. Ada para sahabat baginda menjampi orang yang sakit dengan air jampi dan sebagainya. Tetapi satu benda yang kena ingat, bahawa benda itu bukan jadi tugas harian mereka. Bahkan mereka tak buka booth tepi Masjid Nabawi untuk apa? Untuk jual air jampi. Tapi orang kita siap kan, dalam internet ada, luar internet pun ada. Baik, itu maksud dia berdalil itu sahih, faham itu salah. Jadi macam Nabi sekarang ni belajar dengan malaikat, Allah Ta'ala ajar dia cara nak terima ilmu tadi. Fa innahu kana yubadiru ila akhdhihi. Kerana sungguh baginda SAW yubadiru, bersegera untuk mendapatkan apa yang dipelajari daripada Jibril, yang diajar kepada pengambilan Al-Quran. Dia nak cepat-cepat nak dapatkan apa yang patut dia dapat. Wa yusabiqul malaka fi qiraatihi. Dan dia kadang-kadang mendahului Rasulullah SAW, cuba nak mendahului apa? Itu malaikat. Fi qiraatihi, dan membaca Al-Quran. Nak cepat. Dan habis lagi dah potong. Fa amarahu Allah azza wa jalla idza ja'ahu al-malak. Maka Allah Ta'ala perintahkan baginda SAW apabila datang kepada baginda para malaikat itu Jibril alaihi salam bil wahyi, dengan wahyu, an yastami'a lahu, hendaklah dengar dahulu.
kepada malaikat berkenaan. Wa takaffala lahu, dan Allah Taala menanggung untuk baginda sallallahu alaihi wasallam an yajma'ahu fi sadrihi, dan bila Allah Taala suruh Nabi dengar dahulu, jangan cepat-cepat kejar. Sebab apa? Untuk penghafalan, penghimpunan, Allah Taala menanggung untuk baginda bagi menghimpunkan untuk menghimpunkannya Quran tadi dalam dada baginda. Jangan takut. Untuk Quran tu masuk dada baginda tak perlu risau. Allah Taala akan himpunkan. Wa ayyu yassirahu lahu wa ayyu yassirahu li adaihi, dan bahawa Allah Taala akan mudahkan untuk baginda pembacaan dia. Ala wajhi allazi alqahu ilaihi. Di atas bentuk yang disampaikan ia kepada baginda SAW. Macam mana Jibril sampaikan, Nabi akan dapat juga sampaikan balik. Yang bimbang. Itu maksudnya Allah Taala kata, kami tanggung. Kami yang akan tanggung. Wa ayyubayinahu lahu, dan bahawa Allah Taala akan menjelaskan ia kepada baginda. Wa yufassirahu, dan Allah Taala tafsirkan dia kepada baginda. Wa yuwaddihahu, dan Allah Taala terangkan ia kepada baginda. Maksud dia, kerana Nabi SAW nak cepat, tapi Allah Taala tak benarkan. Sepatutnya tunggu. Dan kalau kebimbangan itu berlaku, maka Allah Taala kata, kamilah yang akan himpunkan dia, dan kami juga akan pastikan kamu baca sebiji macam Jibril sampaikan, dan kami juga yang akan memberikan penjelasan bagi Al-Quran itu. So, jangan bimbang. Okey. Falhalatul ula, maka keadaan pertama, jam'uhu fi sadrihi, menghimpunkan Quran itu dalam dada baginda. Wathaniyah, dan yang kedua, tilawatuhu. Tilawatuh. Mana dia punya pembacaannya. Wathalithatu, dan ketiga, tafsiruhu wa idahu makna. Penafsiran Al-Quran serta penjelasan makna-maknanya. Mana tiga benda berkenaan. Itu lebih orang belajar Al-Quran Karim macam tu. Kena dengar dulu. Kan? Kemudian hafal. Kemudian apa? Baca balik. Kemudian apa? Baru belajar makna dia. Okay, baru kata mudah. Sebab kenapa kita kata kita ambil perenggan by perenggan, paragraf. Lebih baik kalau dia kata orang tu sebelum datang kelas, hafal dulu ayat-ayat yang kita akan belajar. So, setiap minggu kadang-kadang kita satu paragraf. Kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 6 ayat. Jadi kalau anda kata tiga baris kadang, ambil, hafal dulu. Dan lepas tu nanti, bila belajar tafsir, kita akan dapat kejar pengertian dengan mudah. Itu cara terbaik sebenarnya. Tafsir Al-Quran ni bukan datang kita macam, apa makna Quran mana? Tak, kita hafal surah berkenaan, dan barulah kita akan dapat pengertian tadi penting untuk kita. Tapi kita hafal Quran, tak hafal surah tersebut, maka dia akan berlalu. Kita akan cuba cari pengajaran. Sedangkan ayat tu kita tak tahu. Ayat tu kita tak hafal. So, penting untuk hafal Al-Quran Karim. Jadi, walihada qala, kerana ini Allah Ta'ala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidah kau, la tuharrik bihi. Jangan kau gerakkan dengannya, dengan Quran ini, lisanaka, lidah kau, hai Muhammad, lita'jala bih, untuk kau apa? Percepatkan ia, cepatkan dapat apa yang patut turun. Ai, maksud dia bil Quran, maksud dia terhadap Al-Quran itu. Jangan cepatkan. Mana malaikat tak habis lagi sampai, engkau dah overlap. Memanglah kita mimba'di kan, mereka kata mimba'di kan, lafaz kadang kita dah biasa kan, orang tu baca sebut perkataan, kita boleh sambung, kita tahu apa lepas tu perkataan yang sepatutnya. Tapi dalam masa sama, Allah tak benar kalau Rasulullah SAW buat benda berkenaan, bahkan dengar dahulu. Kama qala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Taha ayat 114, Allah nyatakan, wala ta'jal bil Quran, yang kamu percepatkan wahai Muhammad dengan Quran, min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum dari selesai diselesaikan kepada engkau apa? Penyampai wahyunya, penurunan wahyunya. Wa qur rabbi, dan katakanlah hai Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah aku akan ilmu. Maksud dia jangan kau cepatkan. Mana Quran tu nak turun cepat, nak banyak cepat, tak payah. Bila patut banyak, bila patut sikit, bila mereka sampaikan, tunggu dan dengar. Kerana kita bukannya gopoh-gapah nak periksa dan sebagainya. Macam itulah. Mana Rasulullah SAW bukannya ada satu tempoh tertentu, dia kena limit dia. Mana terima. Dan juga bahkan Allah Ta'ala menjamin bahawa Allah Ta'ala akan membantu baginda dalam penghafalan, pembacaan dan juga penafsiran Al-Quran itu sendiri. Thumma qala, maksud dia untuk engkau hai Muhammad, jangan gerakkan lidah. Tapi thumma qala, Allah Ta'ala firman, inna alaina jam'ahu, sungguhnya ke atas kami hai Muhammad, apa? Jam'ahu, penghimpunan, menghimpunkan Quran ini, ai fi sadrika, dalam dada engkau. Maksudnya kami yang akan himpunkan dalam dada engkau. Untuk tak hilang langsung, kami yang akan buat kerja ni. Wa Qur'anah, dan pembacaan dia, ai antaqra'ahu, supaya kau baca dia. Mana disimpan dalam hati kau dan dibacakan balik semula, kami yang tanggung benda ni. Fa idza qara'nahu, apabila kami bacakan ia, ai idza talahu alaikal malaku, bila membacakan ia kepada engkau, siapa? Malaikat berkenaan, anillahi azza wa jalla, daripada Allah azza wa jalla, fattabi' qur'anah, ikutilah pembacaannya.
Ai fastami' lahu, itu dengarlah kepadanya, thumma qra'hu, kemudian bacalah ia, kama aqra'aka, mana dibacakan ia kepada engkau. Macam Jibril bacakan, baca balik macam tu. Yang bimbang, gitu. Kadang-kadang kita pun bimbang, takut tak dan kan. Macam dia pernah ngajar budak kecil belajar baca Quran. Pernah? Siapa mengajar budak kecil baca Quran? Pernah ada siapa mengajar budak kecil baca Quran? Kadang-kadang kita habis baca, kita baru baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk dah siap. Orang tu bismi, dia follow. Dia bukan ikut habis dulu. Dia ikut follow rapat. Kita kata baca dulu. Dia takut terlepas. Takut tersilap baca. So dia ikut follow kita rapat. Kita baca alhamdulillah. Kita habis baca alhamdulillahirabbil alamin tu, dia dah masuk tengah dah. Kita tengah alhamdulillah, cuba baca. Macam katakan baca soalan kan. Alhamdulillah, cuba baca. Alhamdulillah. Dia masuk tengah-tengah, dia ikut follow mulut orang tu. Tu masalah. Jadi Rasulullah SAW sendiri memang Allah Ta'ala berikan baginda ni apa? Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam nasyrah laka sadrak. Mana Nabi ni dada dia lapang untuk hafalan dan sebagainya. Sekali dengar dia terus ingat. Kalau kita kata Imam Syafi'i rahimahullah ada kebijaksanaan macam tu, Nabi juga genius dalam berkenaan perkara tersebut. Memang orang Arab, lebih lagi mereka yang tak pandai menulis ni, kan? Macam zaman kita dululah tak ada handphone. Kan dalam kepala kita ada 100 lebih nombor telefon. Sekarang ni lepas ada telefon ada. Siapa ingat? Kam. Kan berapa banyak nombor telefon ingat? Bini ingatlah. Kan bini kod ingat kan. Ini anak-anak berapa ramai anak kan? Kata ada 7 orang ke, ingat nombor telefon anak. Bapak dengan mak tanya sikit. Tak ada tarik nombor telefon tu, mana anak aku kata. Mana dia bila ada tulisan ni kadang-kadang orang malas nak mengingat. Bila tak ada dulu, rajin mengingat. Bila dah ada ni, jarang mengingat. Itu kita kata membantu kita, tetapi kadang-kadang menjadikan kita malas. Faham? Jadi orang Arab zaman dulu bayangkan, tak ada menulis langsung. So everything is actually ni, dalam ni semua. Itu beza dia sebenarnya. Kita pun zaman sekarang ni pasal asyik bergantung dengan teknologi ni, malas. Kan kalau nak baca buku pun tengok je. Separuh orang tu type dari internet tu apa? Dia type hadis yang dia nak je. Dia tak baca pun kitab asal. Macam kita ni baca kitab asal lah kan. Kita baca ringkasan, baca kitab. Kalau tak type je di internet, apa pengertian dia. Lepas tu beli buku terjemahan, baca. Baguslah. Tetapi kita kata nak baca sendiri, saya tak baca. Kebetulan kita datang kelas, baru kita baca. That's actually the point dia. Jadi kita kata secara asasnya, memang Nabi SAW bila dia kejar bacaan Jibril tu, Allah Ta'ala kata jangan buat. Jangan buat macam tu. Jangan buat begitu. Kerana yang menanggung untuk penghafalan, pembacaan semula dan juga penafsiran dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ai, maksud dia apa? Thumma inna alaina bayana. Kemudian ke atas kami lah apa? Penjelasannya. Mana kami yang akan buat ini. Kami akan jadikan dia simpan hati kau. Kami yang jadikan kamu baca betul. Kami juga yang apa? Yang akan apa? Menjelaskan dia semula. Mana Quran itu akan dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri kepada Rasulullah SAW. Ai, ba'da hifzihi wa tilawatihi. Itu sesudah penghafalannya dan pembacaannya. Nubayyinuhu laka. Kami akan terangkan ia kepada engkau, hai Muhammad. Wa nuwaddihuh. Dan kami akan jelaskan ia. Wa nulhimuka. Dan kami ilhamkan engkau. Maknahu. Maknanya ala ma aradna. Di atas apa yang kami inginkan. Wa syara'na, dan apa yang kami syariatkan. So, jadi jangan takut. Jangan bimbang maksud dia. Ni jaminan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang Rasulullah SAW, dia feel insecure. Tapi Allah Ta'ala secure balik. Benda berkenaan dengan kata, tak apa, tinggalkan. Jangan buat macam tu, kami tanggung. So, jadi dengan sebab itu, Nabi tak buat lagi lah. Faham? So, dan kita ni kata konteks pembelajaran. Maksud dia orang tu, ni kat sini sebut kaedah pembelajaran. Maksud dia hafal. Hafal, ulang, baca balik. Kemudian, apa? Pemahaman. Itu dia berbeza. Rawa Imam Ahmad, dalam Imam Ahmad, Ibn Abbasin qala, telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Ibn Abbas qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW, dahulunya Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzili syiddatan. Dahulunya Rasulullah SAW mengalami merasakan daripada penurunan Al-Quran itu dengan apa? Dengan rasa berat, syiddah, keras, rasa berat tanggungannya. Ya apa, kerana tiap kali turun wahyu tu Nabi SAW rasa berat. Bahkan kadang daripada hari yang sejuk, Nabi akan berpeluh. Fakana, dan jadi Rasulullah SAW dahulu yuharriku syafatai, menggerak-gerakkan bibir dia. Dia macam gitulah, berat sangat, bibir dia bergerak-gerak. Jadi qala berkata ni, faqala li Ibn Abbas, perawi berkata kepada Ibn Abbas, ana uharriku syafatayya, aku gerakkan bibir aku, kama kana Rasulullah yuharriku syafataihi, macam Rasulullah SAW menggerakkan bibir baginda. Mana dia ikut benda berkenaan. Kerana sebenarnya benda tu beratnya wahyu tadi, bukan Nabi sengaja, pasal Allah Ta'ala dah larang Nabi
cepatkan atau kejar wahyu. Tapi kerana beratnya wahyu berkenaan, kadang-kadang Nabi punya mulut akan tergetar. Okey, dan tapi Ibn Abbas kata, aku gerakkan juga bibir aku. Wa qala Sa'id bin Jubair berkata, wa ana waharriku syafatayya. Aku juga menggerakkan bibirku, kama ra'aitu Ibn Abbas yuharriku syafatayhi, macam mana aku lihat Ibn Abbas menggerakkan dua bibirnya. Okey? Fa anzalallahu azza wa jalla. Lalu Allah Taala pun turunkan kerana ayat kisah berkenaan gerak bibir tu. Fa anzalallahu, Allah Taala turunkan, Allah azza wa jalla turunkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau gerakkan dengannya, dengan mulut, dengan Quran ini, lidah engkau untuk kamu segerakan. Tapi yang tadi tu rasa berat. Dia kadang ada separuh penghafal pembaca qurra al-Quran ni, dia kita baca Quran tu dia baca macam kata getar. Alhamdulillahi rabbil alamin, macam tu. Dia tapi macam dalam kesejukan. Kesejukan tu ada juga yang menggerakkan macam tu, tapi itu bukan maksudkan mempercepatkan wahyu. Kerana yang dilarang oleh Allah Taala kepada Rasulullah SAW adalah pencepatan mulut tadi untuk wahyu segera dapat. Okey. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sungguh ke atas kami lah penghimpunannya dan juga pembacaannya. Qala jam'uhu fi sadrika, benar menghimpunkan dia dalam dada engkau hai Muhammad. Thumma taqra'uhu, kemudian kau baca dia balik. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan ia, fattabi' qur'anah, ikutilah bacaannya. Fastami' lahu wa ansit. Mana Quran ni bila dengarlah kepadanya dan juga diam. Jangan kita cuba nak ikut. Mana kita dengar. Itu sebab kenapa dan tajuk ni bila Quran tu dibaca kita patut diam. Itu actually better. Kita dapat rahmat dengan cara berkenaan. Allah Ta'ala suruh kita dengar. Tapi kita sering suka baca ramai-ramai. Wang 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 wang. Dia bunyi wang 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 wang. Tak tahu baca apa. Dia bunyi wang 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 je. Okay? Itu sebab kenapa sepatutnya seorang baca lain dengar. It's actually the best. Yang bagusnya adalah seorang baca lain dengar. Itu yang Rasulullah SAW sendiri dengan para sahabat memang ada banyak kali occasion yang Nabi SAW mendengar para sahabat baca. Bahkan sebahagiannya Nabi menangis mendengar bacaan Quran di kalangan para sahabat, seperti Abu Musa al-Asy'ari yang suara dia cukup indah dan suara dia sedap. Maka Nabi suruh dia baca. Dia tak nak baca, tapi dia kata, adakah aku baca Quran pada engkau Rasulullah sedangkan Quran turun ke atas engkau? Lalu Rasulullah kata, aku suka dengar daripada orang lain. So dia baca. Jadi dia baca Quran, Nabi menangis. So jadi macam tu, dia duduk dengar. Bukan macam dia dengar, ini ikut, semua ikut. Bukan macam tu. Cara dia pembacaan Quran adalah kita dengar seorang saja membaca. Kalau betul nak dengar Quran. Thumma inna alaina bayana. Kemudian ke atas kami lah penjelasannya. Fakana ba'da dhalika. Jadi dahulunya, fakana ba'da dhalika. Jadi adalah setelah daripada itu, sesudah daripada turun ini, idzan talaqa Jibril. Bila Jibril dah tinggalkan Rasulullah SAW, qara'ahu kama aqra'ahu. Baginda akan baca semula Quran itu macam mana Jibril baca pada baginda. Itu yang Nabi SAW lantik. Penulis wahyu datang. Macam kadang-kadang para sahabat ni dia panggil orang sekian. Dia ada 42 orang. Ibnu Katsir sebut 42 orang. Muawiyah antaranya, 4 khalifah itu antaranya, Abdullah bin Auf antaranya, Zaid bin Thabit antaranya. Dia ada 42 orang. Kita tak nama sini, tapi Ibnu Katsir sebut dalam Bidayah Nihayah berkenaan nama-nama para sahabat yang dikira sebagai penulis wahyu. Ada 42 orang lebih kurang. Jadi dan mereka ni memang khas. Bila turun wahyu, Nabi lepas dah terima wahyu, Jibril dah tinggalkan, maka Nabi panggil si fulan bin si fulan. Diorang datang, maka Nabi pun baca balik semula. Nabi tak ada suruh macam on the spot nanti tak. Yang ketika Nabi tu, Nabi dengar, dah disimpan dalam hati baginda, Nabi baca balik semula. Baca semula, dan para sahabat yang dilantik akan salin balik. Ini kita kata antara cara pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran yang pertama atau pengumpulan Al-Quran yang pertama. Mana sebenarnya memang kita kata di zaman Rasulullah SAW dahulu dan para sahabat sebelum zaman Uthman, even zaman Uthman sendiri pun sebenarnya tak valid penulisan Al-Quran tadi bukan menjadi sumber utama. Sumber utama penjagaan Al-Quran adalah dada. Hafalan, bukannya di atas tulisan. Tulisan tadi pasal bukan ramai yang reti menulis. Bahkan tak ramai reti baca. So normally dia belajar Quran dahulu dengan cara mana Tok Guru tu akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak murid pun ikut Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Anak murid pun Qul huwallahu ahad. Macam tu syafawi. Itu Tok Guru tu bangkit dia tak hilang ingatan. Anak murid pun tak hilang ingatan. Zaman sekarang baca sendiri. Tok Guru main SMS. SMS kan, WhatsApp. Apa jadi kan? Okey, itu masalah jugalah. Dia konsep dia sebenarnya zaman dahulu kita kata ilmu tu lebih terjaga daripada zaman sekarang. Zaman sekarang dengan benda-benda macam-macam benda teknologi tu kan, dulu baca Quran, nak bawa Quran payah dan sebagainya kan. Sekarang handphone boleh letak. Tapi baca Qurannya tidak. Kan? Tu masalah dia. Beri aku nak application baru. Beli. Siap masuk pakai credit card lagi. Beli tapi tak baca. Tu masalah dia,
Wa qad rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan sungguhnya telah meriwayatkan hadis ni, okey, dari Bukhari Muslim. Wa lafzul Bukhari, dan lafaz Bukhari beza dia adalah fakana idza atahu Jibril atraqa. Fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allahu azza wa jalla. Dahulunya apabila datang kepada baginda Jibril datang kepada baginda, atahu Jibril datang kepada baginda Jibril, atraqa, baginda akan tundukkan kepala baginda. Tundukkan, diam. Mereka akan dengar. Fa idza dhahaba, bila Jibril hilang je, Nabi akan mula baca balik. Maksudnya tak ada Nabi tengah-tengah sejuk tu Nabi ikut balik, tak. Nabi tak benarkan Nabi ikut. Ketika Jibril sampaikan, Nabi diam, dengar. Dan lepas Nabi Jibril hilang, barulah Nabi baca balik pada para sahabat, qara'u kama wa'adahu Allahu azza wa jalla, macam yang dijanjikan kepada baginda oleh Allah azza wa jalla. Okey. Tengok hadis bawah tu, musnad dan sekian-sekian Wa hakadha qala Sya'bi. Demikian dikatakan oleh Sya'bi, wal Hasan, juga Hasan Al-Basri, wa Qatadah dan Qatadah, wa Mujahid wa Dhahak wa ghairu wahid. Mana semua sekali kata macam tu. Ai inna hadzal ayah nazalat fi dzalika, bahawa ayat ini turun pada perkara berkenaan. Maksudnya Nabi SAW waktu dahulu kadang-kadang pergi ikut aturan baca. Jibril telah sampaikan, Nabi dah baca dah awal-awal. Tapi lepas tu tak, Nabi diam saja. Bila datang keperluan, datang saja wahyu, Nabi akan diam senyap. Datanglah wahyu, nampak Nabi dadam macam berat. Tapi lepas Jibril tinggalkan Nabi, baru Nabi baca semula. Maksudnya itu cara dia. Waqad rawa, itu yang pertama Waqad rawa Ibnu Jarir min tariq Al-Aufi, dan sungguhnya telah meriwayatkan Ibnu Jarir daripada jalan periwayatan Al-Aufi an Ibnu Abbasin, daripada Ibnu Abbas. Ni pendapat kedua La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat Quran tu kata, jangan kau gerakkan lidah kau untuk kamu mempercepatkan dengannya, itu dengan Al-Quran. Qala, berkata Ibn Abbas, kana la yafturu minal qiraati makhafata an yansah. Dahulunya baginda SAW tidak berhenti dari membaca, itu baca Al-Quran, makhafata, kerana bimbang, an yansahu, bahawa dia baginda akan terlupa Quran. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi, ketika wahyu datang. Pendapat pertama, wahyu datang, Nabi cuba ikut, Nabi Allah Ta'ala kata jangan ikut, tunggu habis, lepas tu nanti kami jamin engkau akan baca balik macam mana Jibril sampaikan, dan penjelasan tu nanti akan kami berikan. Itu jaminan Allah Ta'ala. Dan pendapat kedua ni pula menyatakan bahawa maksud la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, maksud dia macam yang dikatakan tu, Ibnu Abbas kata dahulunya baginda tak berhenti daripada apa? Tidak berhenti daripada membaca, bimbangkan bahawa baginda akan terlupa Al-Quran. Faqala Allahu, maka Allah Ta'ala pun berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, janganlah kau gerakkan lidah kau supaya engkau mempercepatkan dengannya. Inna alaina, sehingga ke atas kamilah, mana kamilah yang akan menanggung apa? An najma'ahu laka, kami akan himpunkan ia untuk engkau. Wa qur'anah, dan juga pembacaannya. Naqra'uka fala tansa, nuqri'uka fala tansa, akan bacakan ia kepada engkau, maka kau takkan lupa. Itu pendapat yang kedua ni. Wa qala Ibn Abbas wa Atiyah Al-Aufi, thumma inna alaina bayanah, kemudian ke atas kami lah apa penjelasannya, tabyin, penjelasan tabyin halalihi wa haramihi, penjelasan halalnya dan haramnya. Wa kadza qala Qatadah, demikian juga dikatakan oleh Qatadah. Dia macam dikatakan oleh dibawa oleh Ibnu Katsir, pendapat pertama tu lebih kuat, disokong oleh hadis Bukhari Muslim, yang mana baginda SAW diam lepas tu, dia takkan cuba untuk ikut. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, kalla, ini pada Nabi SAW, ni adab baginda SAW. Tapi sekarang ni tu balik kepada manusia yang menafikan hari kiamat, yang tidak percaya hari kiamat, yang tahu kiamat tu ada tapi tak nak buat kerja. Okay? Allah Ta'ala kata apa? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalla, jangan kamu berterusan menafikan akhirat. Bahkan kamu sebenarnya tuhibbunal ajilah, kamu sukakan benda yang segera. Benda segera, tahu? Bukan mi segera. Maksudnya benda yang cepat. Macam saya kata itulah, kita belajar berkenaan doa. Doa kita, either salah satu di antara tiga. Either Allah Ta'ala beri kita apa kita minta, itu maksudnya segeralah. Atau Allah Ta'ala jadikan tolak bala yang akan timpa kita, yang setara dengan doa kita. Atau Allah Ta'ala simpan di hari akhirat untuk apa? Untuk menjadi syafaat bagi kita. Tiga-tiga benda berkenaan, pasti yang terakhir orang kata paling bagus. Tapi tak ada siapa yang akan nak tunggu kat sana. Semua nak sekarang. Kan? Instant lah. Memang sebenarnya tu, macam kita kata macam ni lah. Kita tahu bahawa ada dunia, ada akhirat. Barang kita hilang dunia, akan diganti hari akhirat nanti. Anything, semua benda. Tak nothing tulus. Untuk seorang mukmin, Nabi kata ajaib urusan seorang mukmin ni.
Tak menimpa dia benda kebaikan atau keburukan, maka semuanya elok untuk dia. Kalau kena dia kebaikan, dia bersyukur, itulah baik untuk dia. Kalau dia kena dia keburukan, dia bersabar, itu baik untuk dia. Maka hadis Nabi kata, hatta kalau sekiranya duri cucuk badan dia, itu penghapusan dosa bagi dia. Everything is actually untuk sana. Tapi semua orang nak kat sini. Nak segera kan? Kadang contoh macam lah, macam minta anak dulu peksa. Minta dulu peksa. Macam semua orang nak. Ke ada siapa nak anak gagal peksa? Angkat tangan. Tak nak kan? Tapi soalan sekarang, kalau ikutkan sebenar aturan, kalau dia kata, kita kata kebaikan bagi dia, kita tak tahu mana satu. Tapi kita nak yang instant. Maksudnya instant tadi, everything is actually concerning result. Result tu yang nombor satu. Sedangkan kita tahu bahawa result tak ada pun, kita tetap ada pahala Allah Ta'ala. Kita didik anak kita, ada pahala. Kita ajar dia halal haram, ada pahala. Lambat sikit lah dia keluar dari rumah, di sekolah asrama kan, ada pahala. Kan? Bukan salah. Kita ajar dia dalam rumah tu, anak lambat ke, cepat ke, sakit ke dan sekian. Macam lah pilihan raya kan. Result tadi bukan matlamat asal. Semua orang kata Allahu ghayatuna, Allah Ta'ala matlamat kami. Kau sebut Allah Ta'ala matlamat kami, soalan ni sekarang, kau tak menang, tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi orang macam, kenapa tak menang? Relax lah. Kan? Relax lah brother. Kan? Dia kata macam masalahnya kadang manusia ni tak faham berkenaan dengan aturan Allah Ta'ala. Belajar menerima qadar. Bukannya maksud dia kita bukan solid, bukannya kita tak mampu nak buat, mampu. Kita sabar ketika mampu. Bukan sabar kena pijak kepala bahawa kita tak mampu bahawa kita cakap, ni tengah mampu ni. Tengah mampu. Macam-macam benda boleh buat. Tapi tahan diri. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala punya aturan terbaik. Sebab kita tak nak, tapi sifat manusia ni nak cepat. Macam orang yang menipu, orang makan rasuah. Kan dia tahu aturan Allah Ta'ala, masa akan datang rezeki tak tahu. Tapi dia pergi bayar rasuah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia nak cepat yang sekarang. Kan? Atau dia menipu. Sebab nak sekarang. Dia tahu bahawa aturan Allah Ta'ala akan berikan rezeki. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Luqman, ayat terakhir. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak tahu satu nyawa tadi apa dia akan dapat esok hari. Betul kan? Kan ada orang tahu esok dapat untung ke rugi? Tak ada kan? Okay, sekarang soalan, bila dah tahu, tak tahu esok dapat apa, maksud dia kena sabar tak? Relax lah. Kan, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin sekian. Bahkan para sahabat sendiri, macam kita bincangkan hari itu, mereka sendiri pun dahulu minta Rasulullah cepat menang. Dan Rasulullah SAW ni adalah orang yang apa? Doa dia, ini kekasih Allah. Ini bukan wali-wali 9, wali 10. Ini kasih Allah Ta'ala. Faham tak? Ini bukan wali songo tau. Ini kekasih Habibullah, kekasih Allah. Tapi, ya, bila para sahabat urge dia, gesa dia supaya doa, dia kata apa? Dia kata macam, okay, jom, come. Let's go. Tak ada. Nabi suruh sabar, tunggu. Pasal belum sampai masa lagi. Kalau patut kamu menang, Allah Ta'ala bagi. Udahlah. Pening kepala kan, lupa geram, suami geram. Apa pergi buat jam jalan raya. Langgar dengan motor malam apa tahu. Kan? Ini masalah dia. Kena faham. Kita kata dalam Islam ni, anda patut belajar, tahu apa yang patut bagi diri anda. Kan? Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita nakkan result. Result dalam Islam bukan benda utama. Jika tidak, bahkan para anbiya adalah orang yang paling banyak masalah result ni. Bahagia tak ada pengikut langsung. Kan Nabi kata dibentang kepadaku semua para di hari kiamat. Nabi kata aku nampak ada Nabi, satu kumpulan penumpuk manusia, ada belasan orang, ada 10 orang, ada 3 orang, ada tak ada pengikut langsung. Bahkan keseluruhan para anbiya, selain Bani Israel punya para anbiya, yang lain-lain tu boleh dikatakan semua sekali gagal. Kalau ikut daripada KPI, tahu KPI kan, KPI Key Performance Index, dia kata apa? Berapa ramai yang jadi pemerintah? Tak ada pun. Belajar, terima, fahamkan dulu bahawa kita sekarang dalam Islam ni, kita buat kerja, aku gagal ke? Aku berjaya ke? Kerana aku buat kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah terima dah. Tertulis, maktub, indah Allah. Habis cerita. Pasal bukannya kerja, bukan result yang kita kejar. Yang kita kejar apa? Pasal result tu benda segera tu yang jadi kes yang, kan? Kita tak kaya lagi ni. Kita dah kaya cepat tu masalah dia. Result itu bukan masalah, pasal kita bekerja kerana Allah Ta'ala. Cari makan kerana Allah Ta'ala. Kita tak ada, kita keluar, tak dapat pahala, tak dapat makanan pun, tak dapat makanan sekalipun kan, tak dapat barang apa sekalipun, kita keluar mencari rezeki, pahala telah tertulis. Maksudnya kita tak rugi apa-apa. Nothing to lose. Mana manusia yang menipu kita dan sebagainya, Allah Ta'ala akan take over. Jangan takut. Pasal kita ni sekarang bukan suruh berguling. Kalau dia kata orang tu, macam saya kata, depan kita datang rampas harta kita, Nabi suruh lawan. Confirm lawan. Dan datang-datang, saya nak kita awak, pukul, tak ada hal. Kan, dia nak minta. Memang Islam suruh pertahankan hak. Tapi luar kawalan kita, orang ni cerita, dia cerita. Yang ini pun cerita, entah dia tak tidak. Kita tak ada kepastian. So everybody is actually ada tohmah, tahu tak? Tahu tohmah?
kalau dia bergaduh dengan dia ni kata dia ni buat benda satu benda, saya tak terima kata-kata dia. Ataupun dia ni bergaduh dengan dia ni kan, dia dua bergaduh, A ni kata B buat benda tentu, saya tak terima kata-kata dia. Dalam mahkamah tak sah. In mahkamah tak valid. Bila ada tohmah dua orang ni kan, A dengan B bergaduh. Contohnya macam B ni tadi apa langgar ayam kat belakang rumah si A. So jadi A ni bengang dengan B. Dan A pula lestik. Kan? Burung pati B timbang kat atas lestik. Okay. So diorang ada tohmah. Anything dalam Islam benda macam ni, tohmah ni tadi bukan hina anak beranak tau. Macam dalam bila orang belajar berkenaan dengan masalah sejarah Islam. Bila jadi kes yang apa? Ali bin Abi Talib, kan dia nak minta baju besi. Kan hakim kita tu Juraij. Actually memang hakim ni paling pandai. Tapi bila Ali datang, dia tanya Ali, siapa saksi kau? Dan Ali kata, tunjuk anak dia. Ini tohmah dia panggil. Mana ini tak boleh dipercayai. Sebab apa? Sebab ini anak kau. Dia ada influence bahawa dia pasti akan sokong kau. Sebaliknya juga, kalau saksi tu datang daripada orang yang apa tau? Yang musuh kita pun sama juga masalah. Pasal di opposite pun sama juga tak boleh. Pasal benda tu akan menyebabkan masalah. So Islam relax lah. Masalah betul. Kan? Kadang-kadang pening kepala. Pada datang belajar kelas lagi bagus. Kan? Belajar hadis Nabi, belajar tafsir Quran, faham makna Al-Quran dan kita amalkan lebih baik daripada kita buang masa. Kan? Seriously. Kita tahu macam-macam. Wa tadarunal akhirah, dan kamu biarkan akhirat. Kamu sibuk nak menang kat dunia, nakkan dunia ni, kamu lupa akhirat. Kamu biarkan akhirat. Ai innama yahmiluhum ala takdzib yaumil qiyamati. Hanyalah yang membawa mereka ini untuk mendustakan, itu tidak percaya dengan hari kiamat. Ya? Wa mukhalafati ma anzalallah hu azza wa jalla, dan menjanggahi atau menyalahi, mereka mendustakan kiamat dan menyalahi apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ke atas rasulnya, utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal wahyil haqqi wal qur'anil azim, yang berupa wahyu yang benar dan Quran yang agung. Apa yang bawa mereka? Annahum innama himmatuhum, bahawa mereka ni orang-orang berkenaan yang tak nak percaya Allah Taala, tolak apa hukum yang Rasul bawa, hanyalah kerunsingan mereka ila dari dunia al-ajilah, kepada negeri dunia yang segera. Everything segera-segera sekarang. Kan kita kata betul lah, macam saya katakan, saya ada 10 sen. 10 sen. Atau saya ada RM1 ni. RM1. Saya boleh gunakan untuk melabur. Melabur di amanah saham, mana saya dapat dalam tempoh 20 tahun, 30 tahun. Atau saya melabur untuk akhirat, yang mana hasil dia tunggu mati dulu. Ikutkan mana cepat. Yang 30 tahun lah kan, 30 tahun dunia tempoh dekat lah. Akhirat lama lagi. Nak kena hancur dunia dulu baru dapat. Okey. Jadi orang tak nak labur macam tu. Tadi jadi kes ada satu keluarga tu, adik-beradik dia kata, ni abang dia ni udah buruk. Dia kata, mana tempat melabur untung ni? Amanah saham didik ke? Amanah saham duduk ke? Kan amanah saham banyak dalam saham kan? Saham itu, saham ini. So jadi si adik-adik ni kata, mana amanah saham paling untung? Abang tu kata apa? Aku bagi aku letak duit kau ni, tapi tempat dia kau tak boleh ambil kat sini lah. Adik tu kata, mana boleh aku nak untung dia? Ya, kau untung, tapi bukan kat sini. Untuk akhirat punya. Nak confirm kekal punya. Yang ni yang saham didik, duduk dan sebagainya, tak tentu lagi dapat. Kalau bankrupt ke, hilang duit ke, tak cukup nak bayar ke dan sebagainya, habis. Betul tak? Kan masuk forex lah. Forex emas, forex dolar lah, forex sekian. Kan main duit forex kan. Dalam masa berapa minit boleh untung 20,000. Macam Ustaz Yunus cerita, satu malam 100,000 orang boleh untung. Win in one night. Dengar cuk. Wah kan. Tunggu kejap, tak habis lagi. Dan juga boleh berhutang 100,000 within one night. Pasal dia judi sebenarnya. Kan dia kata, tapi ustaz ni duit tu naik dan turun, kita jual. Saya tanya soalan, siapa spekulate duit tu naik turun? Dia bukan ikut pasaran yang antarabangsa ni. Dia ada satu pasaran khas. Dia main tipu-tipu. Amerika akan sekian, hantar tentera ke Korea. Boom, duit jatuh. Dia actually, benda tu main peranan anything, speculate. Kerja dia tu. Ada spekulator. Kat Malaysia pun ada spekulator. Kerja. Tak senonoh. Kan? Kerja dia jelas laga-lagakan orang. Dia kata, okey, Telekom punya CEO akan letak jawatan. Atau siapa? Oh ni? Alex Ferguson Manchester United letak jawatan. Jadi orang macam, akan kalah, tak menang dah. Dia benda di sini main peranan tau. Dalam duit dalam saham ataupun sekian naik turun dan sebagainya. Benda main peranan. Ini yang spekulator pun jolok lagi. Dia jolok kan. Dia sumbat, dia angkat tinggi sikit. So kita pun beri macam Jadi tapi kelakar tadi kan, abang kata dengan adik dia,
aku bagi kau, tapi kau tak boleh ambil sekarang. Lambat sikit lah. Kata, confirm untung. Bahkan dia punya gandaan dia tadi, bukan setakat 2 kali ganda. Kalau kita masuk 1,000, dapat 2,000. Untung tak? Untung, okey. Tak, ini betul. 700 kali ganda. Bahkan lebih lagi. Pula. Oh, tapi boleh ambil tak? Tak boleh ambil kat sini. Ambil kat akhirat, dia kata. Adik pun diam menyampah kat abang dia. Yalah kan? Tapi konsep dia betul. Macam kita bincangkan itu, kita baca itu kan. Dan surah yang sebelum ni. Apa surah sebelum ni? Mudathir. Kan Nabi kata, apa kamu lebih suka harta kamu atau harta waris kamu? Kan soalan dia kan Nabi tanya. Para sahabat kata, Allah Ta'ala alam, kami lebih sayanglah harta kami daripada harta waris kami. Kan waris kami macam bapa saudara kami yang kaya, atau adik kami yang kaya, atau abang kami kaya. Itu waris kami. Tapi masa begitu, harta mereka, harta kami. So jadi Nabi kata dengan mereka, dengan para sahabat, apa kamu makan, kamu pakai, kamu infakkan, itu harta kamu. Pasal itu yang akan naik di timbangan nanti di sana. Apa kamu simpan, masuk dalam bank, masuk saham sebagainya, itu harta waris kamu. Betul tak? Bila kita mati, ada waris lah. Kan waris kita pakai joli ke? itu terpulang pada dia. Yang penting sekarang ni, duit anda sebenarnya apa yang anda infakkan, pakai, guna. Kadang-kadang tu takut sangat miskin. Tak tahu kenapa. Yelah betul lah. Tapi ustaz, kita kena berjaga-jaga. Sediakan payung sebelum hujan. Dia semua bagi alasannya tu. Saya kadang-kadang jumpa orang kan, dia kata ni, saya pandang muka. Dia sebenarnya sifat dia dekat dalam tu dah ada dah. Tuhibunal ajilah wa tadarunal akhirah tu ada. Bal tuhibun tuhibunal al ajilah. Kan kamu sukakan benda segera. Tapi kamu lupa berkenaan dengan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Normally macam tu. Tapi orang sering bagi alasan, terpulang. Niat masing-masing. Yang penting sekarang ni, apa kita sampaikan di sini, macam kita boleh sebut benda ni, ini jalan masing-masing. Pilih jalan kebaikan. Duit kita ada, harta kita ada, pakai, guna, tak ada masalah. Nak beli kereta paling mahal, belilah. Islam tak pernah sekat. Tapi fikirkan juga bahawa apa? Apa yang kita nak kekalkan di sana. Yang kita kat sini pakai, tak ada masalah. Islam tak ada kata jangan pakai kenderaan mewah. Islam tu kata jangan beli rumah besar. Islam kata pakailah, tak ada masalah. Itu ada kehidupan dunia. Allah Ta'ala janjikan untuk Adam AS, dunia ini sebagai tempat apa? Mustaqar. Tempat tinggal sementara dan juga apa? Mata. Tempat bersenang lenang. Itu janji Allah Ta'ala surah Al-Baqarah. Kita baca berkenaan kisah Adam sampai apa? Ayat 30 sampai 39 tu. Dan tu ada sebut. Allah Ta'ala kata dalam dunia ni tempat kita untuk tinggal sementara dan juga tempat bersenang lenang. Pakai, tak ada masalah. Tetapi, tanya diri anda, apakah yang anda tinggalkan untuk akhirat? Yang dah simpan, fixed deposit untuk akhirat, apa benda dah buat? Yang kita memang tak boleh berkira. Tak ada, tapi ustaz kalau berkira sangat tak boleh. Ya betul, tapi soalan sekarang dah buat ke belum? Faham? Apa kita buat untuk akhirat kita? Yang kita kat sana, yang kat dunia ni, apa yang ada pada mata kita? Yang akhirat tu kita apa kita buat? Tanya diri kita masing-masing. Dan dia kata apa? Dia kata annahum innama himmatuhum ila dunya al-ajilah. Sesungguhnya mereka ni yang menyebabkan mereka kufur, ingkar, melawan dan sebagainya adalah hanyalah kerana apa? Kerunsingan mereka ni adalah kepada dunia, negeri dunia yang juga yang segera. Wahum, dan mereka ni lahun laha. Lahu. Mana mereka lalai. Mutasyagilun, sibuk. Sibuk anil akhirat, daripada negeri akhirat. Tak sibuk kepada dunia, kepada akhirat, sibuk dengan dunia, tak hiraukan langsung pada akhirat. Mutasyagilun maksudnya sibuk mana mereka lalai dan sibuk daripada apa? Daripada negeri akhirat. Tak ada bincang langsung pun. Seharian semuanya duit. Dunia. Pagi, petang, siang, malam. Kan macam mana nak kaya? Macam mana nak kaya? Itu bincangan harian kita, Macam apa tu, kalau Ansar Power tu tak kaya. Sibuk pula televisyen. Rancangan apa terbaru? Apa series paling best? Cerita Korea apa yang latest? Latest apa dia cerita Korea? Tak ada. Semua geling kepala. Hey. Baik. Thumma qala, Allah Ta'ala pun berfirman, terangkan. Mana kita sebenarnya ini peringat Thumma qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadirah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari kiamat ni ada wajah-wajah yang pada hari berkenaan nadirah, bergembira, mana cerah, kan? Itu minan nadarah, ai hasanah, elok, bahiyah, bercahaya, musyrikah, menyinar, masrurah, gembira. Ada wajah-wajah hari berkenaan. Yang dikatakan Nabi kata apa, ada pada berkenaan mana pada hari tersebut. Macam Nabi sebut nadarallahu mura'an. Semua telah gembirakan, bahagiakan. Sinari
Imran seorang yang sami'a minna syai'an, dengar dari kami sesuatu, fa'addaha, lalu sampaikan balik kama sami'a, macam dengar daripada kami. Dan hadis mutawatir hadis ni. Jadi kita kata maksud nadhara ni maksud dia wajah-wajah pada berkenaan ni. Nadhirah maksud dia gembira. Itu nadhara itu elok, bersinar, bercahaya dan juga apa? Gembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia memandang. Dan ini antara dalil yang menyatakan bahawa di hari akhirat nanti kita akan pandang Allah Taala tidaklah macam dinyatakan oleh kumpulan-kumpulan yang tersilap dan terseleweng dalam daripada Sunnah wal Jamaah, macam golongan apa? Asy'ariyah sebahagian, Asy'ariyah sebahagian. Juga contoh macam apa, cinta apa, Mu'tazilah dan sebagainya, yang menyatakan bahawa tidak ada melihat pada Allah Taala di hari akhirat nanti. Alasan dia, kalau Allah Taala boleh dilihat, maka dia bertempat. Kalau bertempat dia makhluk. Ini akal punya kata. Bila Allah Taala kata boleh tengoklah. Macam mana tunggu mati nanti? Kan, tunggu mati dan dapatkan kedudukan anda orang yang layak tengok Allah Taala, dan anda layak. Kalau anda kata masuk neraka, tak dapat tengok langsung. Habis cerita. Faham tak? Jadi dia berkenaan Allah Taala, bila Allah Taala kata wajah-wajah pada berkenaan gembira pada Tuhannya dimandang. Stop situ. Macam mana pandang mata kita? Jangan. Ini buang masa. Mana buang masa Ai tarahu ayanan. Maksud dia kamu akan melihat dia ayanan, nyata dengan mata. Kama rawahul Bukhari. So dia dilihat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahih beliau, innakum satarawna rabbakum ayana. So kamu akan lihat Tuhan kamu jelas depan mata kamu. Hari itu bila? Hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, bukan sekarang. Sekarang ini itu adalah benda yang menjadi ujian kepada kita. Beriman tak nampak, tapi kena beriman, wajib beriman. Macam inilah, macam kita remote kereta kita, tak nampak pun gelombang tu, tapi percaya tak remote tu ada bateri, ada sekian, berjalan dan sebagainya. Percaya. Nampak tak? Tak nampak. Tanda dia ada. Tanda dia ada. Beriman dengan tanda saja. Macam kita kata macam sekarang ni remote kan, kita macam ni, macam ni kan, mana entah. Dia saya tekan ni kan, nampak? Dia naik kat situ, menunjukkan bahawa dari sini ada benda pergi sana. Tapi saya percaya benda ni keluarkan something, light ke, emission light ke, atau gelombang dan sebagainya, bukan sebab saya nampak, tapi sebab apa? Sebab tanda dia, because of the sign, not because of the physical. Sebab kenapa Allah Ta'ala berikan kita ni, manusia ni, belajar dan ilmu tadi, menjadikan kita tahu benda ni tanpa perlu kita apa, melalui benda yang sama. Musa pernah minta lihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi. Dan Allah Ta'ala bagi dia apa? Tengok gunung saja. Allah Ta'ala buka sikit je hijab Allah Ta'ala, terbakar gunung Kenan, hancur luluh. Dan Musa terpengsan melihat keadaan tersebut. Rasulullah SAW sendiri, ni pagi tadi ada sebut, Rasulullah SAW sendiri, baginda sendiri pun sebenarnya tak pernah melihat Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis-hadis yang sahih datang, baginda jawab bila para sahabat tanya, hal ra'aita rabbak, ada kau pernah lihat Tuhan kau ya Rasulullah? Rasulullah kata, nurun anna arah, cahaya, macam aku boleh melihatnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata, hijabuhu nur, hijab Allah Ta'ala adalah cahaya. Tapi orang-orang yang belajar wahdatul wujud, bila Nabi kata aku nampak cahaya, cahaya apa tu? Dia sibuk dengan benda berkenaan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW terangkan macam tu. Bahkan surah Al-Hijr ayat ke-51 apa pagi tadi kita belajar? Semua buat angkat kening. Rotan tu. Okey. Ya. Yang tak datang ada tak datang? Tak, kan? Dia cerita pasal ada ni tajuk dia. Al-Hijru ke? Bukan Al-Hijru lah. Apa ayat dia bagi tadi? Semua minta ingat. Kejap. Okey. Kalimah dia Kam. Ni tentang Rasulullah sendiri. Okey. Illa wahyan. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan. Asyura 51. Asyura 51. Okey. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan, wa ma kana li basharin, dan tidak boleh untuk seorang manusia ni an yukallimahullah, untuk berkata-kata dengan dia ni Allah Taala, illa except wahyan, wahyu. Au min wara'i hijab, ataupun di sebalik hijab. Au ataupun yursila rasulan, atau utuskan kepada dia seorang rasul, fayuhiya ilaihi biiznihi, masya Allah wahyu pada dia dengan izin Allah Taala apa yang Allah Taala nak. Maksud dia 3 aje. So jadi meaning that tengok sekarang tak ada. Yang boleh cari apa wajah di sana. Ya saya.
pasal Nabi kata nurun an-na'rah. Memang ada para ulama kata kemustahilan itu tidak ada. Problem dia sekarang ni apa tak nak kata. Kan? Bila ada orang kata ustaz, tapi ada ustaz kata, memang kita kata benda tu ada ulama kata. Problem dia sekarang ni benda tu dia kecil ni ijtihad para ulama, dia tak langgar Quran. Tak boleh. Pasal apa dalam ayat berkenaan dengan ayat tu? Dan tidak boleh untuk manusia berkata-kata kepadanya Allah Ta'ala melainkan wahyu. Okey, ataupun di sebalik hijab, ataupun Allah Ta'ala utus pada dia Rasul, lalu Allah Ta'ala wahyu kepada dia, kepadanya dengan izin Allah Ta'ala apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Macam kita sekarang dapat dengan Rasulullah SAW, apa firman Allah Ta'ala tu, itu Allah Ta'ala kata pada kita. Ataupun ketika Rasulullah terima wahyu, Nabi terima melalui Jibril. Ada perantara, Nabi terima bukan directly macam tu. Maka, tapi pemahaman dia, Allah Ta'ala ilham kepada baginda SAW untuk sampaikan pengertian Al-Quran tadi berdasar pada ilham dan juga ilham dan wahyu yang lain. Tetapi ketika lafaz-lafaz ataupun ayat-ayat Quran tadi tidak, bahkan perantara dengan tu. Musa AS datang dengan hijab. Jadi kita kata benda ni konsep yang kena faham. Pasal ada orang dia nak cari wajah Allah Ta'ala di muka bumi. Tahu? Pernah jumpa kumpulan Asyik ni? Saya dah jumpa orang-orang yang cari wajah. Habis wajah dia tengok muka dia sendiri. Kan ada cerita. Pernah tak cerita Wali 9? Wali Songo tu ada salah seorang nama dia Syekh Siti Jenar. Yang dia kerja dia tengok kat cermin je, pegang janggut dia, tarik kan, dia tengok muka dia sendiri, wajah-wajah. Bila tengok dah budak-budak. Dulu ada angan-angan juga nak terbang tapi tak jadi, berat sangat. Okey, faham Ya, dia tengok muka sendiri. Okey. Dia kata pasal ini masalah kita kata bila orang tadi kita akan lihat di sana. Ayanan bukan dengan mata hati. Mata dengan mata. Bila Al-Quran kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, wajah-wajah pada berkenaan akan bergembira kepada Tuhannya ia memandang. Stop situlah. Macam mana tunggu sana? Tanya bid'ah. Macam tapi kau bertempat nanti kan dia macam orang sana nampak tak? Dia masalah jangan main macam tu. Faham tak? Itu masalah konsep manusia ni pening kepala, dia degil. Dia nak main juga kan. Dia kena macam pakai akal kan. Kalau macam ni, tapi kalau macam ni. Macam pernah dengar kes apa? Kes berkenaan dengan Lailatul Qadar. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau malam Lailatul Qadar tu malaikat turun, lepas tu kan dia bergerak malam tu, malaikat turun ke? Macam mana?" Dia kata pandang muka, dia kata masalah orang ni. Kan? Dia kata, "Okey, ikut Lailatul Qadar tu ikut Malaysia ke ikut Mekah? Ke Jepun ke? Kan Jepun mula matahari terbit, kan benar ke ikut US? Which one?" Ini mengarut nama dia. Dia actually keadaan malam tadi kita diberi pentahu kita malam. Kalau kita berada pada waktu malam pada Ramadan, maka kita dapat mengalami malam tersebut. Tak kira kita duduk kat mana. Siang jangan carilah. Tapi siang kita Malaysia tapi Mekah tengah malam. Rasa tumbuk. Dia kata dengkil kepala. Tak faham lagi ke mana benda tu turun dengan rahmat pada waktu malam. So jangan cari waktu lain. Mana kita alami malam kita lah. Jangan tanya malam orang. Tapi malam orang tu macam mana? Ini masalah. Jadi kita kata macam ni. Okay. Dia kata waqad sabatat. Dan tengoknya telah sabit. Ru'yatul mu'minin, penglihatan pandangan orang-orang beriman lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, fid daril akhirah, pada hari negeri akhirat nanti. Fil ahadits sahih, pada dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis sihah ni kata plural bagi sahih. Sahihun sahihani sihah. Dalam hadis-hadis yang sihah, min turukin mutawatirah an inda aimatil hadis, daripada jalan-jalan mutawatir, mana ramai para sahabat, daripada ramai para tabi'in, daripada ramai berikutnya. Mana maksud dia para sahabat lebih 14 orang, lebih 10 orang, ramai. Kemudian orang berikutnya lebih juga sampai berikutnya. Mustahil mereka berpakat untuk membohong. Betul lah, dia ni kafir lah masalah dia. Tapi problem ni sekarang ni ada timbul masalah. Kenapa kita mengkafirkan golongan Mu'tazilah yang menafikan melihat Allah Ta'ala? Kerana mereka ni mentakwil. Takwilan. Dia bukan nak keluar Islam, tapi kononnya dengan akal dia nak membersihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Terikutlah juga Asy'ariyah kat Malaysia, yang kata Allah Ta'ala di mana-mana saja. Sebab kalau dia bertempat, maka dia makhluk. Siapa kata? Allah Ta'ala tak kata macam tu. Allah Ta'ala kata, engkau akan lihat aku, lihat aku lah. Tapi mungkin benda tu kiasan kot. Mungkin dengan mata hati kot. Ini salah. Allah Ta'ala katakan, tengok lah. Yang pening kepala macam, tapi macam mana? Bukan itu kerja kita. Kerja kita beriman sahaja. Macam lah, sayap malaikat 600. Boleh beriman tak? Kena beriman wajib kan? Bila Nabi kata, aku lihat Jibril di atas rupanya asal, dia ada 600 sayap. Kena beriman, malaikat ada sayap.
kepala kita boleh bayangkan dua nampak. Kan orang kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati, yang menjadikan para malaikat rusulan, sebagai utusan. Utusan untuk apa? Untuk kita. Ada tiupkan roh, ada yang bawa hujan, ada yang rezeki, ada doakan kita, ada cabut nyawa kita, ada bawa wahyu. Itu dengan kita. Masna, yang apa, uli ajnihatin, rasul-rasul yang mempunyai sayap. Dua. Sebut macam ni semua macam. Okey, nampak lagi. Malaikat 2 sayap. Nampak. Okey, wasulas, 3. Nampak lagi? Mesti nampak. 3 kepala kita nampak lagi, boleh bayang. Waruba, 4 sayap. 4 pasang boleh? Orang kata yazidu fil khalqi ma yasha, atau tambah pada ciptaan dia apa saja dia inginkan. Lalu kita baca dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata ra'aitu Jibril ala suratihi, aku lihat Jibril pada rupanya asal, lahu, dia ada 600 janah, 600 sayap. Bayang. Faham perkataan, kita faham jumlah 600, tapi kita boleh bayangkan. Stop situ je. Maksud dia, meaning dia macam tu. Bila kata Allah Ta'ala kata kamu akan lihat. Nabi kata kita akan lihat. Jangan masukkan apa falsafah ataupun apa ilmu kalam punya perbahasan tu dalam akidah. Bahaya, memang bahaya. Dan kita macam ini itu dan sebagainya, tak beriman pun orang. Bahkan kita lihat kat Malaysia ni, banyak orang bincang kata Allah Ta'ala di mana-mana, tapi bila time takut Allah Ta'ala, tak takut pun. Berbohong, menipu dan sebagainya. Allah Ta'ala di mana-mana, tapi menipu. Kan, makan harta anak murid dan sebagainya. Betul tak? Maksud dia tak memberikan edak, tak memberikan takwa pun. Tak beri takwa pun pada diri dia. Sibuk. Kalau dia kata beri takwa, dan silakan. Tapi tak beri takwa, buat apa? Kenapa nak bincangkan benda berkenaan? Kononnya macam kita ini cuba bersihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Siapa anda? Kalau Allah Ta'ala kata akan nampak, dan kita tak nampak. Kita lagi besar Allah Ta'ala membetulkan benda berkenaan. Na'udzubillah. Jadi kata apa? Dia kata telah sabit benda berkenaan melihat Allah Ta'ala ni untuk oleh orang beriman di negeri akhirat dalam hadis-hadis yang sahih. Banyak wa min turuqil mutawatir, dari jalan-jalan mutawatir inda a'immatil hadis, sisi ulama-ulama hadis, imam-imam hadis. La yumkinu daf'uha wala man'uha. Tidak boleh untuk kita menolak dia juga menghalangnya. Tak boleh kita nak halang, kata benda takkan jadi dan sebagainya. Li hadisin, kerana hadis Abi Sa'id wa Abi Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, wa ma fi sahihain, dan apa dalam sahihain dalam Bukhari Muslim, anna nasan, bahawa sekumpulan manusia, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Faqala, lalu baginda bersabda, hal tudarruna fi ru'yati syamsi wal qamari laisa dunahuma sahab, adakah kamu akan rasa terhimpit-himpit, rasa ragu-ragu berkenaan melihat matahari dan bulan yang tiada di bawahnya, ya laisa dunahuma, tak ada di bawahnya sahab, sebarang awan. Kamu rasa ragu-ragu tak, ini matahari ke bukan? Lepas tu kena pajak pakai borang ke, ini matahari ke bukan? Tak ada awan, itu matahari ke bukan? Tak ada kan? Kita duduk kat Malaysia ke, Jepun ke, mana sekalipun, bila matahari tu duduk kat atas, tengah hari, atas kepala kita, satu Malaysia ni, ataupun lah sampai tanah Jawa, ataupun lah sampai Indonesia, kita ambil satu longitude tau, longitude tu, orang satu longitude tadi, bila matahari duduk atas tu, 50 bilion jumlah mereka. Malaysia ada 24 juta, 28 juta, Thailand berapa juta? Tak tahu. Indonesia 200 juta. Bila matahari tu duduk atas, Nabi tanya, adakah kamu akan rasa ragu-ragu atau rasa rasa tak, kan, rasa ragu atau kena berimpit-impit untuk tengok matahari pada tengah hari ataupun pada bulan yang pada bulan 14 yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Perlu rasa ragu-ragu ke? Mereka kata qalu la, mereka berkata tidak. Mereka kata tidak. Qala, baginda bersabda, fa innakum, maka sesungguhnya kamu, tarawna rabbakum, kamu akan lihat Tuhan kamu, kadzalika, sedemikian. Macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti. Okey. Wa fi sahihain, dan sahihain an Jarir ibn Abdullah qala, daripada Jarir ibn Abdullah qala, beliau berkata, nazara Rasulullah SAW ila al-qamari lailatal badri. Nazara Rasulullah ila al-qamari lailatal badri. Telah memandang Rasulullah SAW kepada bulan pada lailatul badri, pada malam bulan purnama, malam bulan purnama. Faqala, lalu baginda bersabda, innakum, sungguhnya kamu, tarawna rabbakum, akan melihat Tuhan kamu, kama tarawna hadzal qamar, macam kamu melihat bulan ini. Fa in istata'tum,
alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu. Dan jika kamu mampu untuk kamu gagal untuk solat sebelum terbit matahari ataupun sebelum daripada terbenamnya, maka buatlah. Mana kalau sekali boleh kan kamu nak banyakkan amalan-amalan sunat dan sebagainya, maka buat kalau boleh. Kalau boleh kamu tidak tertewas daripada solat sebelum terbit matahari, itu solat malam. Bila sebut sebelum terbit matahari apa? Solat asar. Itu pasal sunat lepas daripada asar tak ada. Bila solat asar ni sering kan tangguh, ada masa lagi. Tangguh, ada masa lagi. Last sekali dah merah matahari tu, dah sikit lagi nak terbenam, barulah kita solat. Solat munafik lah zaman berkenaan dalam dalam Rasulullah dahulu, para sahabat kata solat tanda orang munafik tadi melewatkan solat asar. Tapi ialah cerita ceramah best kan. Pukul 2 pagi, 2 petang, 3 petang tu, pukul 5 tak habis lagi. Kalau kena hari Ahad, cerita Tamil sampai pukul 5 kan. Sibuk lagi kan. Tengah lawan Hindustan Tamil tengah lawan, dusyum. Pergi tengok. Kan masalah lah. Kita kata benda tu kena belajar tinggalkan. Tu maksud dia, Nabi kata kamu akan lihat Tuhan kamu macam ni. Kalau boleh kamu tidak gagal, tidak ditewaskan daripada solat sebelum matahari terbit ataupun juga sebelum daripada matahari terbenam, maka laksanakanlah, buatlah, banyakkanlah ibadat. Maksud dia banyakkan ibadat, jaga solat kamu supaya jangan sampai apa, macam kata solat subuh lah kan. Subuh tu kadang-kadang kita mungkin solat sunat subuh tu kan kita langgar. Pukul 9 lebih baru solat kan. Subuh dinosaur ke gajah? Gajah berapa? Gajah bangun awal lagi kan. Kita tak tahu gajah dengan berapa kan. Kadang-kadang gajah ada badak badak bangun lewat, tak tahu pun kan. Sejak bila akak boleh badak? Ada kan? Tak ada. Konsep dia sekarang ni, maksud dia kadang-kadang benda tu maksud Nabi SAW jaga solat fardu tadi. Kalau bukan solat sunat, solat fardu tu. Mana jangan kalau boleh janganlah dilewatkan daripada solat sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, maka buatlah, jaga. Maksud dia pasal kamu akan lihat Tuhan kamu macam ni. Tak malukah kamu, masalah dia kan. Allah Ta'ala tengok kita, solat tak cukup, tinggalkan solat. Nampak akan datang tanda-tanda berkenaan. Siapa berdosa di dunia ni, di akhirat nanti akan nampak tanda-tanda tadi. Setiap orang, bahkan setiap orang yang mengkhianat dan sebagainya, akan ada panji pula bawa kat belakang badan dia. Ini adalah pengkhianat bagi si fulan bin si fulan. Ini pengkhianat harta orang sekian-sekian. Semua akan bawa panji masing-masing, akan dikenali di sana. Maka semua akan bawa diri dengan keadaan tadi. Tak ada siapa boleh tolong kita. Tu konsep maksud dia, masa Nabi SAW nyatakan, Allah Ta'ala akan lihat kamu macam tu. Kamu lihat dia macam tu, dia lihat kamu macam tu juga. Maka saya, kalau kamu boleh jagalah ibadat kamu, maksud dia. Faham Wa fi sahihain, dan sahihain juga ni Ibnu Katsir dikumpul semua sekali ni. Sebahagian dikumpulkan sebahagian. Tadi mula tadi daripada Abu Sa'id Al-Khudri dengan Abu Hurairah. Yang kedua daripada Jarir bin Abdullah. Sekarang ni yang ketiga. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih. An Abi Musa, daripada Abu Musa itu Al-Asy'ari, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu jannatan, dua syurga, min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada syurga, dua syurga nanti di hari kiamat nanti, min dhahabin aniyatihima, daripada emas, bekas-bekas dia, mana gelas dia, talam dia, dulang dia, semua sekali daripada emas. Wa ma fihima, dan apa dalam dia, mana bekas-bekas dalam tu semua emas, dan apa dalam dia semua sekali emas. Wa jannatan, dan ada dua syurga nanti Nabi kata, min fiddatin, daripada perak, aniyatihima wa ma fihima, bekas-bekas dia daripada perak dan juga apa dalamnya. Bahkan ada hadis Muslim, ada satu lafaz yang kata syurga labinatu min dhahab wa labinatu min fiddah. Ni bata tu daripada emas perak. Mana kita sekarang ni beria kan, pakai kat sini, rasa happy kan. Bayar akhirat nanti Allah Ta'ala berikan untuk orang yang beriman, perkakas kehidupan dia, perkakas harian dia nanti adalah emas dan perak. Okay. Dia kata, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila Allahi illa rida'at kibriya ala wajhihi fi jannati adnin. Dan tidak ada di antara kaum berkenaan yang masuk syurga nanti, wa baina an yanzuru ila Allah, tidak adalah yang di antara satu kaum tadi, di antara mereka dengan untuk mereka melihat Allah Ta'ala, illa melainkan rida'al kibriya, selempang kibriya, kesombongan, ala wajhi, pada wajah Allah,
fi jannati adnin, di syurga kenikmatan. Mana tak ada menyekat manusia ni untuk melihat Allah Ta'ala nanti. Melainkan kalau Allah Ta'ala buka, semua dapat lihat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi buka, maka dia akan terlindung. Menunjukkan bahawa dekat dan hampirnya mereka dengan Allah Ta'ala untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang tak belajar terima dalil, dia kata mungkin dengan mata hati. Mata hati. Nabi kata ayan mata hati juga. Ni degil kadang-kadang. Dia nak takwil. Pasal dia kata kalau dilihat dengan mata, maksud dia Allah Ta'ala, makhluk, dia kata. Salah dia. Okay? Wa fi afradil muslim, dan di antara hadis-hadis yang hanya Muslim riwayatkan. Afrad ni maksudnya hadis yang Muslim saja riwayatkan. Mungkin tidak ada dalam Bukhari, tak ada dalam sunan-sunan yang lain. Mana dikira hadis ini daripada Imam Muslim saja yang ada dalam periwayatan dia. An Suhaib, Ibn Suhaib Ar-Rumi, anin Nabi sallallahu daripada Nabi SAW. Qala, baginda sallallahu bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, bila masuk saja ahli syurga kepada syurga. Mana syurga masuk syurga. Ya qala Allah Ta'ala akan berkata. Nabi bersabda, qala yaqulullahu ta'ala, akan berkata Allah Ta'ala bila ahli syurga semua dah masuk syurga, habis dah. Allah Ta'ala akan berkata, turiduna syai'an azidukum. Turiduna syai'an azidukum, kamu inginkan sesuatu, aku tambah pada kamu. Macam-macam dapat ni, nak lagi tak? Nak benda lagi tak? Kan? Fayaqulun, dan mereka berkata, alam tubayyad wujuhana, adakah tidak engkau putihkan, cerahkan wajah kami? Alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar, adakah tidak engkau telah masukkan kami dalam syurga dan kau selamatkan kami daripada neraka? Mana kami rasa cukup dah, tak ada benda lain. Ini yang dikatakan sebagai apa? Nak tahu kan, kita ada sifat tamak kan. Sifat tamak ni dekat dunia takkan habis. Dunia ni sekarang kita katakan orang tu kita bagi barang satu kan, barang ni paling mahal, emas besar ni, dia dapat. Kalau ada kata satu lagi nak bagi, dia nak lagi tak? Nak. Nombor 3 nak tak? Nak. Nombor 4 nak. Kan kalau dia beli kereta baru, nampak kereta, nak lagi tak? Nak. Kalau boleh dapat dengan percuma, pasti dia akan ambil. Dia manusia ni ada sifat tamak. Tamak ni adalah satu sifat yang di dunia tak akan habis. Allah Ta'ala berikan kita manusia ni sifat dalaman dan luaran, kan, yang kita boleh pakai maksimum, kecuali satu, itu tamak je. Dan lain benda boleh pakai. Contoh macam mata kan, kita ada mata, tengok sampai letih. Kan, ngadap benda tu sampai denguh mata, ngantuk tidur. Kan? Telinga kita dengar sampai jemu, betul? Boleh pakai kan? Pakai sampai letih. Kaki kita, tangan kita pun macam tu juga. Kan, tangan kita memegang. Pegang lama-lama sampai lenguh. Boleh tak? Okey, kaki kita berjalan. Jalanlah sampai mana-mana. Kita boleh pakai maksimum. Itu luaran. Dalaman kita macam tu juga. Sayang. To love somebody kan, sayang seorang. Sayang last sekali ke apa? Bukan benci. Dia jadi neutral. Dia cakap benci, buruk benar bunyinya. Kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang suami kan, macam seorang lelaki, sebelum kahwin dengan isteri dia kan, tapi lah syaitan waktu tu, syaitan pakai firework. Kan? Dia pasang lampu dia lampu lilap dan sebagainya. Ketika tu kentut wangi, semua wangi. Tak ada benda yang salah. Semua bagus. Kan semua ayu. Lepas kahwin dengan kau. Kan? Mana tengok menyampah. Jadi konsep benda ni kita kata dalam Islam kan, kita kata benda tu yang biasa. Benda tak dapat kita nak. Dah dapat kita jemu dipanggil. Bukan nyampah, jemu. Buruknya. Dia cakap menyampah. Tak elok benar bunyi menyampah. Jemu. Okey, sama perempuan pun sama terbalik. Kan, mula tu dia lah, lelaki tu lah paling hero. Betul lepas kahwin buncit. Kan? Tak ada. Tak handsome dah. Kan? Contohnya lah kan. Okey. Dia ada orang buncit comel. Ada orang buncit comel, okey. Yang buncit comel tu lantaklah. Yang buncit comel dia ada orang tertentu. Okey. Gelak. Okey. Maksud dia macam ni. Lepas daripada peringkat kan, macam handphone kita ada, anything kita ada kan, atau perasaan dalaman benci. Kita benci satu benda, last kali kita apa? Lantaklah. Dia tak kisah dah. Benci, sayang, geram, marah, apa lagi? Passionate about something kan. Benda sifat dalaman kita juga dipakai habis. Luar pakai habis, dalam pakai habis. Ada para ulama yang tekan, dia kata bila Allah Ta'ala berikan kita satu benda yang tak boleh pakai tempat berkenaan, maksud dia kita kena keluar satu lagi alam. Contoh macam ketika dalam perut ibu kita, makanan sampai, kan, udara sampai, tapi diberikan kita tangan. Tak makan pakai tangan. Kita ada sistem penghadaman lain, ada mulut pula untuk mengunyah sebagainya, tapi tak pakai. Tapi kenapa tak pakai? Sebab kita dia bukan demand untuk negeri itu, bukan alam itu, bukan alam rahim. Kena keluar alam baru baru pakai.
Maksud dia ada objek berkenaan, tak pakai, keluar baru pakai. Maksud dia juga tamak. Tamak sekarang tak boleh pakai. Tak dibenarkan kita tamak. Tak boleh tamak. Masa tamak tadi adalah benda yang tak elok. Tapi bilakah tamak ni akan selesai? Dalam syurga. Pasal dalam hadis ini kalau kita baca tadi, kan bila Nabi kata Allah Taala kata pada mereka, turiduna syai'an azidakum, kamu nak tak satu benda aku tambah pada kamu, anything, something, nak sesuatu baru. Lepas tu dia kata, ya Allah, tidakkah kau putihkan wajah kami terang benderang, kan? Tengok sini, silau kan, tengok muka wajah, kan, dia pakai apa, SK2 dan sebagainya. Faham? Maksudnya dia wajah tu bersinar elok. Okey. Dan bukankah kau masuk kami syurga engkau dan selamat kami daripada neraka engkau? Apa lagi kami nak minta? Maka Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata, qala, baginda bersabda, fayukshiful hijab. Allah Ta'ala apa? Menyingkap hijab. Fama a'tau syai'an ahabba ilaihim. Maka tidaklah mereka diberikan. Fama u'tu syai'an. Tidak diberikan mereka ni sesuatu. Ahabba ilaihim. Lebih mereka sukai. Minan nadhari ila rabbihim. Berbanding dengan apa yang mereka dapat dalam memandang wajah Tuhan mereka. Dia jadi the highest. Nikmat paling hebat. Paling besar. Manakala kita lah kan. Mana dapat pergi belajar. Kan ada orang support kita. Bagi sikit. Kan ada buku bank. Dalam buku bank tu ada orang masukkan duit. Belajar masuk duit. Makan kita sakit. Ada masuk duit lebih sikit. Kan kita nak beli buku. Duit masuk lagi. So katakanlah kita tak pernah kenal orang tu. Satu hari kita diberitahu. Ada masa kamu akan jumpa dengan orang yang beri kamu support kamu belajar. So hari tu kita nantikan. Nak tengok muka orangnya apa. Berikan kita macam-macam ni. Kan everything kita tak ada, kita kurang je, dihantar. Kita kata tak cukup je, kita SMS je, dihantar. Semua benda dapat. Tiba-tiba satu hari kita dapat kan, dapat nikmat apa? Paling besar, bukan setakat duit tu je lagi. Barang-barang dia bagi tak ada nilai dah. Bila badan sampai apa? Di hari dia kita dapat jumpa dia. Jadi macam tu Allah Ta'ala beri kita macam-macam. Dia beri kita keluarga. Kadang-kadang dia beri kita macam-macam benda. Berikan kita kesihatan, kesempurnaan. Yang datang kelas ni tak ada yang gila lah kan. Dia beri kesempurnaan kan. Yelah, susah ngajar orang gila, serius. Kan? Pernah ngajar orang gila? Kita lain dia cakap, lain dia dengar. Masalah, kita jangan bertekak dengan dia. Jadi konsep dia sekarang ni, kita ni kenikmatan cukup. Depan saya ni, orang yang nikmat cukup. Dari segi apa? Dari segi tubuh badan, dari segi sekian, semua tak nak bagi cukup dah. Dan Allah Ta'ala kurniakan macam-macam. Kurniakan keluarga, kurniakan kehidupan kita, bagi tempat kita tinggal ni aman dan sebagainya. Bagi orang Melayu ni jadi macam relax kan. Jadi, itu mandem tu adalah sifat Allah Ta'ala beri pada kita. Ataupun kita lupa, jadikan kita lupa benda-benda yang menyakitkan hati kita sampai kita ketawa semula. Dia bagi kita macam-macam. Dia bagi satu hari. Nanti di mana perjanjian dia adalah kita akan dapat jumpa dia di hari akhirat nanti. Takkanlah kita tak kejar hari berkenaan. Pasti itu nikmat paling besar berbanding dengan semua nikmat. Makan kat dunia makan dah. Kan makan kat dunia makan dah, melantak-lantak macam-macam. Restoran semua tahu. Tanya restoran mana? Saya tahu. Tanya restoran sedap semua angkat tangan. Tanya air sedap semua angkat tangan, kan? Kan tanya resort ke apa percutian yang indah. Kan betul tak? Everybody is actually mengalami benda-benda berkenaan pemandangan yang indah dan sebagainya, kerehatan, tidur yang nyenyak, semua ada kan? Okey, semua ada. Atau perkahwinan, kalau manusia berkahwin, kahwinlah. Seronok berkahwin dan sebagainya. Semua sekali tu nikmat terselesai kat dunia. Satu je yang besar adalah berkenaan dengan apa? Kalau diberi kepada syurga, betul, lebih hebat di syurga, tetapi tidak akan menandingi apa? Melihat pada wajah Allah. Wahiyaz ziyadah. Dan itulah Nabi kata penambahan yang Allah Ta'ala berikan, tambahan yang Allah Ta'ala tambah untuk manusia ini. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi pun bacakan ayat berkenaan surah Yunus ayat 26. Allah Ta'ala nyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang buat kebaikan itu di dunia ini, dia akan dapat apa? Al-husna, ganjaran akhirat. Macam-macam benda dia akan dapat akhirat nanti. Bahkan untuk orang-orang yang masuk syurga, yang paling tinggi adalah kedudukan mereka ada dapat benda yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati mana-mana manusia. Mana kita kata level dunia ni, kita kata kan tinggi mana sangat, sampai tu peringkat kita rasa tak hebat dah. Zaman dulu handphone hebat, culur dong, handphone kan, padahal batu bagak gila, baling anjing mati besar tu kan. Bila ada Motorola keluar, semua orang jadi cahaya handphone. Tapi lepas bila kelas sekarang ni kan, ada siapa impress dengan handphone? Tak ada lah. Kan kita kata macam orang ni buat sekian, tak ada. Benda pasal peringkat kita rasa benda tu tak ada nilai. Sebab apa? Sebab benda tu dah terbiasa. Sebenarnya ada akhirat nanti, penambahan yang paling tinggi Allah Ta'ala berikan. Jadi kebaikan dunia ni banyak, tapi kebaikan akhirat lagi tinggi. Wa ziyadah, dan tambahan dia adalah apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata itulah ziyadah yang dimaksudkan. Okey.
Wa fi afradin Muslim, dan dalam hadis-hadis yang tunggal yang diriwayatkan hanya Imam Muslim saja. An Jabir bin Abdullah fi hadithi, dalam hadis beliau, innallaha, sungguh Allah Ta'ala yatajalla lil mu'min wa yadhaku. Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti akan menjelma kepada orang beriman dan juga apa? Yadhaku, akan ketawa. Jangan bayangkan. Ni kadang macam bayang macam mana bunyi dia macam apa, macam Santa Claus ke? Bukan. Dia laisa kamislihi syai'. Tahu dia kata tu. Ada orang kata kalau Mu'tazilah dia lari tau. Daripada sampai ayat-ayat macam ni, dia try lari. Dia kata takkan Allah Ta'ala ketawa. Kalau ketawa pakai bunyi apa? Dia kata tu. Kita dalam Islam ni kita belajar anything Allah Ta'ala kata cerita tentang dirinya, kita terima, kita beriman, macam mana tak tahu. Belajar macam tu. Yalah, sayap 600 pun tak boleh bayang lagi. Siapa suruh saya cabar lukis? Bayang-bayang kan. Semua jawab kan. Tak boleh kan? Faham makna? Faham makna? Kaifiat tak ada. Pasal kita kata macam contoh macam Imam Malik bila datang pada dia. Saya ingat ada kes sebenarnya hari tu. Waktu kita orang di dalam 2 tahun lepas, kita buat program kat sini. Seminar mengenal Allah. Seminar mengenal Allah. Bentang kita kerja 3 orang. Saya, Dr. Sulaiman Nordin dengan Ustaz Fadlan. Okey, lepas tu bila lepas daripada kuliah berkenaan, Ustaz Fadlan terangkan macam mana manusia ni, orang Arab sebenarnya faham. Dia sebut tangan, dia tak tanya dah tangan macam mana. Tangan dia senyap macam tu je. Tapi bila orang Melayu kita datang, tangan macam mana? Okey, jadi salah seorang daripada orang, saya dengar orang yang kawan-kawan yang kat situ kata dia jemaah daripada Bukit Jelutong. Dia tanya soalan direct pada Dr. Ustaz Fadlan. Dia tanya kalau sekiranya macam anak-anak kita kata Allah Ta'ala ada tangan, so anak kita akan bayangkan macam tu, kita nak terang macam mana. Actually sebenarnya salah dia juga. Dia kata tunjukkan anak dia kepada filem Bruce Almighty dan sebagainya. Siapa suruh? Kan dia salah bila dia buat macam tu. Dia sebut kan. Dia kata tangan. Pasal ini salah kita. Kita dedahkan anak kita kepada media barat dan sebagainya kan. Ataupun gambar-gambar macam apa yang Michelangelo punya lukisan. Kan? Kita salah. Kita pergi letak gambar tadi tu kenapa anak kita akan bayang macam tu. Kalau dia kata tidak kita letakkan, dia kata tangan-tangan stop. Macam orang apa? Orang apa nama? Asli, kalau kita bagi dia apa? Peti bercakap. Zaman dulu sebelum diorang dikenal radio tu apa. Kan peti suara dulu nama radio. Tahu kan? Dia panggil apa? Peti suara. Sebab apa dia kata peti suara? Rupa dia peti, kemudian dia ada tu je. Kalau kita cakap benda tu pasal dia, ini pasal kita tunjukkan barang. So sebab memang evangelisi manusia ni kita boleh ajar. Kita katakan dia ada limitation. Beriman saja. Macam contoh macam Imam Malik bila tanya berkenaan istiwa, dia kata apa? Dia kata al-istiwa maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Mana maksud dia bersemayam, semua orang tahu. Wal kaifiyah majhul. Cara untuk Allah Ta'ala engkau tak tahu, aku tak tahu, seorang pun tak tahu. Wal iman bihi wajib. Beriman wajib. Kena beriman pasal Allah Ta'ala nyatakan tentang dirinya. Apa dia kata? Dia kata diri dia alim, hakim, khabir, razzaq, musawwir dan sebagainya. Dia cakap diri dia, itu sifat dia, maka kita kena terima. Jangan kita datang kita nak pangkah pula. Tapi kalau jangan kita kalau kan. Pasal dia, iman wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Soalan tentang dia adalah bid'ah. Soal tanya macam mana tu bid'ah. Start tanya je bid'ah. Pasal para sahabat tak pernah bincang. Pasal mereka terima macam mana kata start situ. Yang datang kata takkan Allah Ta'ala di langit kalau sekian dia ayat tu dia keluar daripada falsafah. Pasal diorang kata kalau logik akal, kalau dilingkungi oleh masa dan tempat dan maka dia makhluk. Tapi bila Allah Ta'ala kata dia macam tadilah ketawa dan sebagainya, terima. Ketawa-ketawalah. Jangan persoalkan berkenaan ketawa macam mana. Ketawa-ketawa. Ya ketawa. Allah Ta'ala kata ketawa-ketawa. Macam Allah Ta'ala ketawa kepada orang yang terakhir masuk syurga. Nabi kata Allah Ta'ala ketawa. Ni faham ketawa. Faham ketawa. Faham perkataan. Saya tahu, awak tahu, semua orang tahu. Allah Ta'ala ketawa macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Iman wajib. Soal bid'ah. Faham? Letak macam tu saja pada semua benda sifat Allah Ta'ala. Mana kita tahu meaning tapi tak boleh jelaskan. Contohlah 600 sayap pada satu badan. Juling mata, duk pandang atas, pandang bawah, pandang atas, pandang bawah, tak nampak. Pasal Nabi kata setiap sayap Jibril tu, satu sayap dia kalau buka, tutup dunia ni gelap. Tutup dunia ni gelap. Satu sayap dia kalau dibuka. Kalau dia buka satu, dia ada 600. Macam mana? Bayang pula. Dan dalam kepala mesti keluar sayap burung. Betul tak kan? Pasal kita tengok contoh. Kita tengok contoh tu masalah dia sayap kita faham. Masalah jangan kita bayangkan. Allah Ta'ala lagi tinggi untuk dibayangkan. Tapi sifat kita faham. Kita boleh kata malaikat tak ada sayap. Macam tu kita boleh kata Allah Ta'ala tak ketawa. Macam tu kita boleh kata Allah Ta'ala bersemayam di arash. Tak boleh. Tak boleh kita kata sebab Allah Ta'ala dah cakap. Tak perlu kita datang gunakan kaedah khalaf. Dia ada orang kata apa?
Tapi khalaf ni tak salah, dia kata. Kenapa? Sebab dia kata apa? Sebab mereka ni cuba untuk menerangkan dan juga memperbaiki kefahaman orang ramai, dia kata. Jadi cara dan usaha mereka ni patut disokong. Namun begitu ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang ke tengok ni je. Untuk kata cara para sahabat tadi apa? Tahu makna? Tak tanya langsung, biarkan kepada Allah Ta'ala saja. Tafwid dipanggil, serahkan kepada Allah Ta'ala. Makna tu betul, kita tahu, tapi kita tak perlu nak bincangkan. Kenapa? Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 137. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka, siapa mereka ni? Ahli kitab. Mana ahli kitab? Kita kata mereka ada akidah, kepercayaan. Jadi dari konsep asalnya, mereka ini adalah juga orang yang dikata beriman. Tapi bila Rasulullah SAW datang, mereka tak nak beriman. Rasulullah SAW dikeluarkan mereka dari lingkungan iman. Anyway, kepercayaan akhirat, syurga, neraka dan sebagainya, patutnya pada mereka masih lagi ada. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Fa'in amanu. Jika mereka, ahli kitab ini, orang munafik ke, siapa saja, musyrikin ke, beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan seumpama apa yang kamu imani. Siapa kamu ni? Ini maksudkan siapa? Para sahabat Nabi lah. So maksud dia, kalau orang kata akidah khalaf, salah kan? Salaf selamat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata fa'in amanu. Kalau mereka semua, siapa saja manusia ni, kita ke siapa saja, beriman seumpama mana kamu. Siapa kamu ni? Para sahabat. Bimithli ma amantum bihi, maka orang berkenaan faqad ihtadaw, mereka telah dapat petunjuk. Manakala orang tu cuba datangkan selain apa para sahabat, cara para sahabat faham, selain cara para sahabat beriman, selain iman para sahabat, maka mereka ada masalah. Mereka takkan dapat petunjuk. Pasal ini janji Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Bukan amantum kita. Amantum kita macam-macam. Kan kita ni khala macam-macam benda masuk. Kan? Ini tengok ini kan, marah bila tak dapat. Kan, qadar Allah Ta'ala kita percaya, kadang-kadang percaya, kadang tak percaya. Dapat untung, ini qadar Allah. Dah kena musibah, pesal ni salah siapa ni? Kita salah siapa? Kan, bila dapat untung, inilah Allah Ta'ala telah bantu kita. Kan, bila kalah, ini siapa yang buat salah ni? Lupa berkenaan dengan qadar Allah Ta'ala. Salah, ini tak boleh. Pasal ini contoh macam ni takkan kena pada para sahabat tak buat kerja ni. Itu sebab kenapa kita kata ini guideline. Kalau mereka, tak kira mereka siapa saja, orang Syiah ke orang apa sekalipun, syarat mereka dapat hidayah adalah apa? Beriman seperti berimannya para sahabat. So anybody yang datang dengan iman atau kepercayaan selain cara para sahabat, dan orang tu adalah salah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ini seruan pada Bani Israel. Faqad ihtadaw, mereka dapat petunjuk. Wa in tawallau, kalau mereka ni semua berpaling, fa innama hum fi syiqaq, mereka dalam apa? Perpecahan. Fasayakfikahumullah, akan apa mencukupkan engkau daripada menghadapi mereka. Wa huwas samiul alim, Allah Ta'ala ni maha mendengar lagi maha mengetahui. Ni ayat ni kena pegang betul-betul, faham? Maksudnya kalau orang kata salah betul, khalaf pun betul, tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala janjikan kalau mereka beriman macam mana kamu beriman. Kamu tu bukan kita, kamu tu para sahabat dulu, bukan kita. Kalau kita ni masalah lah. Kan semua boleh. Kan Malaysia boleh kan, semua boleh. Jawab pasal kan ada benda kan nanti kata tak apa, kita ke kan di Bali pergi sambut. Kan ni para sahabat tak buat kerja tu. Kan kena faham. Jadi konsep dia fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. So anybody datang dengan cara pemahaman selain para sahabat, maka tertolak, rejected. Mudah kerja. Ni tak pening kepala, tapi diorang betul juga. Saya bukan nak salahkan siapa, tapi semua betul. Gila apa? Semua betul, siapa yang salah? Kan? So jadi konsep dia apa? Iman tadi macam mana imannya para sahabat. So jadi apa-apa ayat atau dalil yang datang menjelaskan kita akan lihat Allah Ta'ala, atau dijelaskan Allah Ta'ala akan ketawa dan sebagainya, maka kita terima. Sami'na wa ta'na. Stop situ. Tak payah cakap banyak. Tapi kita kata jangan tanya macam mana. Tanya macam mana je salah. Ini adalah akidah salaf. Akidah yang selamat itu para sahabat punya akidah. Itu sebab kenapa diorang, kan Nabi kata dengan wanita tadi, Nabi sebut macam ni, diorang tak ada tanya pula, ya Rasulullah, kan, lihat Allah Ta'ala tu, jadi pakai mata ke pakai apa? Tak ada, dia tak cakap macam tu. Nabi kata kamu akan lihat Tuhan kamu macam mana kamu lihat matahari ni. Diorang stop macam tu. Dia tak ada macam, tapi Rasulullah kalau duduk kat situ kan macam bertempat. Betul tak?
Kalau kita kan keluar macam tu, tapi para sahabat tak keluar, dia senyap. So menunjukkan itu cara dia. Dan bahkan zaman dahulu ketika apa nak diubah khalifah-khalifah yang Abbasiyah dulu untuk daripada pegang dengan dengan Mu'tazilah ni sampai nak tukar balik pada ni, salah seorang di kalangan ulama yang betulkan mereka kata apa? Macam mana boleh luas untuk kamu apa yang tak luas untuk para sahabat? Maksudnya para sahabat tak bincang, kenapa kamu bincang? Dia tanya soalan itu. Raja tu mundur mandir. Macam mana boleh luas untuk aku, apa tak luas untuk para sahabat? How can I discuss something that para sahabat tak discuss? Dia last sekali dia betulkan balik akidah yang macam tu. The question is actually, macam mana para sahabat tak bincang, kamu sibuk bincang. Kan sibuk macam kamu ini sekian, ini adalah penegara Asy'ariyah lah, macam-macam benda. Okey. Yakni yang dimaksudkan situ adalah fi arasat al-qiyamah, pada pentas-pentas hari kiamat. Jabir bin Abdullah ketika dia kata Allah Taala akan menjadi pada orang beriman dan ketawa, itu maksud dia ada fi arasat yaumul qiyamah, pada hari di pentas-pentas pada hari kiamat. Mana ketika pada mahsyar yang besar tu Allah akan menjelma pada mereka. Fa fi hadhihi al-ahadith, maka dalam hadis-hadis ini, hadis-hadis yang kita baca tadi, annal mu'mina, bahawa orang beriman ni yanzuruna ila rabbihim, mereka akan mandang pada Tuhan mereka azza wa jalla, yang maha mulia lagi maha agung, fil arasat, di dalam pentas hari kiamat, wa fi raudatil jannah, dan juga di taman-taman taman-taman syurga. Pentas pentas hari kiamat untuk timbangan amal, untuk apa saja sekalipun, benda orang akan lihat Allah Taala. Dan dalam taman-taman syurga pun mereka akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaula khasyatal italata, kalau tak bimbangkan, ni Ibnu Katsir kata, kalau tak bimbangkan pemanjangan tajuk ni, la auradnal ahadits, pasti kami datang bawa semua hadis-hadis. Kami datangkan semua hadis-hadis bituruqiha, dengan jalan periwayatannya, wa alfadhiha, dan lafaz-lafaznya, minas sihah, daripada hadis-hadis yang sahih, wal hisan, dan hadis-hadis yang hasan, wal masanid, dan hadis-hadis yang musnad, was sunan, yang kitab-kitab sunan. Walakin, akan tapi, zakarna dzalika mufarraqan fi mawadhi'a min hadha tafsir, tapi kami dah sebutkan kisah berkenaan dalam tempat-tempat yang berbeza dalam tafsir ini. Dia kata wabillahi taufik, dan dengan Allah sajalah dapat taufik. Wa hadza bihamdillah mujma'un alaihi bainas sahabati wat tabi'in, dan ini dengan segala puji bagi Allah Taala, alhamdulillah, dengan puji Allah Taala, mujma', disepakati, alaihi, ke atasnya, melihat Allah Taala dari akhirat nanti, disepakati ke atasnya, bainas sahabati, dan antara para sahabat, wat tabi'in, dan juga para tabi'in, was salafi hadzal ummah, dan juga golongan salaf umat ini. Khalaf tak? Khalaf datangnya Mu'tazilah dan sebagainya, dia pergi question. Kalau tengok nampak tempat bla bla bla, dia main-main tu. Sedangkan tak guna pun perbincangan dia. Pasal asalnya kononnya macam nak membersihkan Allah dari sifat makhluk. Tapi problem ni sekarang ni kan lebih baik iman macam mana para sahabat. Tak perlu bincangkan. Kalau orang tanya macam mana, laisa kamitslihi syai'. Itu perkataan faham, makna kita tahu. Tapi apa? Jangan kita bayang-bayangkan. Cuma Nabi beri contoh lah, Nabi kata, macam tu lah kamu lihat Tuhan kamu, kamu akan lihat Allah Ta'ala, macam mana kamu lihat matahari dan bulan pada kehidupan kamu sekarang ni. Nabi bukan memisalkan Allah Ta'ala sama seperti bulan bintang, menunjukkan nyata dan jelasnya tanpa tersembunyi kita melihat Allah Ta'ala nanti. Kama huwa muttafaqun alaihi bainal a'immatil Islam, di mana ia disepakati ke atasnya di antara imam-imam ikutan Islam, wahudatul anam, dan juga petunjuk kepada di kalangan manusia ini. Orang beri hidayah dan manusia ni, Allah Ta'ala letakkan mereka ni menjadi pemandu dan juga menunjuk manusia berjalan benar. Mereka juga orang yang bersepakat. Yang tak sepakat kita kira. Memang maksud dia dekat sini Ibnu Katsir datangkan, ada orang yang nak tolak, tapi keseluruhan para sahabat, para tabi'in dan salaf umat ini semua sekali beriman dengan bahawa akan kita melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Stop situ. Asal dunia ni ada orang kata, kita kata boleh kita perbincangkan, tapi akhirat confirm. Akhirat itu adalah confirm. Wa qauluhu, dan Allah Ta'ala firmankan kat situ, wa wujuhun yawma idzin basirah, dan wajah-wajah pada hari berkenaan basirah, masam, berkerut, tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, menyangkakan bahawa akan dibuat kepada dia ni keburukan. Keburukan. Hadhihi wujuhul fujjar. Hadhihi wujuhul fujjar. Ini adalah wajah-wajah orang-orang yang jahat. Takunu yaumal qiyamati, akan jadi pada hari kiamat nanti, basiratan, masam, berkerut. Ai kalihah, kalihah samalah, masam berkerut. Wa qala Suddi, berkata Suddi, taghayyara alwanuha, berubah warna dia. Ada kata hitam. Kalau itu gajah tu putih, yang ini akan hitam. Walaupun dia kulit putih, tapi dia akan hitam di sana nanti.
Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, basirah abisah. Berkata Ibn Zaid, basirah maksudnya berkerut. Yang masam. Kan? Abasa wa tawalla, okay? Dia berkerut, berkerut dahi. Berkerut pada hari berkenaan. Tadhunnu, dia yakin. Zon ini dalam Al-Quran Karim datang kerana yakin. Bukannya datang maksud zon ni rasa-rasa, tak. Ini salah faham. Kadang zon dalam Al-Quran Karim datang dengan maksud tastayqinu. Tastayqinu, dia yakin. Dah nampak dah. Dia tahu dah dunia dah diterangkan. Sampai akhirat nampak dah kiamat macam mana. Dia yakin dah dia pasti kena. Okay? Yuf'ala biha faqirah, akan dibuat terhadapnya faqiratan. Mana dalam keadaan yang teruk ataupun kejahatan ataupun keburukan. Maksud dia kenakan keburukan pada dia. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, dahiyatan, dengan tipu daya. Maksud dia benda yang dulu nampak dekat dunia ni bagus, akhirat dia kena sebaliknya. Wa qala Qatadah syarr, berkata Qatadah, yuf'ala biha faqirah, dibuat kepadanya faqirah ai syarr, dibuat kepadanya keburukan. Wa qala Suddi, berkata Suddi, tastayqinu annaha halikah. Maksud dia yakin bahawa dia adalah akan binasa. Dia akan binasa. Tastayqinu, dia yakin bahawa dia akan binasa. Halakah, halikah, binasa. Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, tazunnu an satadkhulu an-nar. Dia yakin, dia merasakan bahawa dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Wa hadzal maqam ka qaulihi, dan kedudukan ini sama seperti firman-Nya Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari di mana menjadi putih wajah-wajah dan menjadi hitam wajah-wajah. Mana manusia ni akan jadi hitam dan putih wajah pada hari kiamat nanti, berdasar pada kedudukan amal. Ali Imran ayat 106. Wa kaqaulihi, dan sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Abasa 28 sampai 42. Wujuhi yawma idzim musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan dia bersinar. Dia ketawa dan juga dia mendapat berita gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah pada hari berkenaan 'alaiha ghabarah, di atasnya ada kehitaman. Tarhaquha qatarah, diheret oleh kepayahan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang kafir dan juga orang kafir lagi fajarah, lagi jahat. Itu kedudukan wajah manusia pada hari berkenaan. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ghashiyah, Allah nyatakan wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari berkenaan khashi'ah, tunduk. Amilatun nasibah, buat kerja, dia beramal, dan juga nasibah, letih. Tasla naran hamiyah, dia masuk dalam api neraka yang panas, panas membakar. Ila qauli, sambung sampai ayat wujuhun yawma idzin naimah, pada hari berkenaan wajah-wajah ni ada yang bergembira. Li sa'iha radiyah, kerana usahanya yang diredai. Fi jannatin aliyah, dia akan berada pada syurga yang tertinggi. Surah Ghashiyah ni ayat 2 sampai 10 ni kena ingat, buat jahat masuk neraka, letih. Dan juga buat syurga pun kena buat kerja juga. Pasal dalam yang buat kerja tu kan dia kata wujuh yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah, buat kerja dan letih. Mana masuk neraka ni sebenarnya orang tu letih juga nak buat jahat. Sebaliknya orang yang beriman macam tu juga. Wujuh yauma idzin naimah, wajah-wajah pada dia berkenaan merasa kenikmatan. Di sa'iha radiyah, kerana usahanya yang diredai. Bukan main passing duit je, suruh orang baca Quran untuk kita. Kena kerja. Ni tak nak kerja langsung, duduk diam. Masa ada, tak apalah, I dah letakkan 1 juta untuk orang baca Quran untuk I. Okay. Fi ashbahi dhalika minal ayat wasiyaqat. Dan pada banyak lagi, dalam ni banyak lagi yang menyerupai kisah-kisah ni. Macam Allah Ta'ala bezakan wajah-wajah manusia pada hari kiamat nanti, ayat-ayat dan juga baris-baris yang lain. Banyak lagi. Cuma kita kata kita baca yang kat sini sikit saja sebagai gambaran berkenaan dengan kedudukan manusia pada hari kiamat nanti, mendapat kenikmatan atau mendapat azab. Dua-dua akan berubah wajah. Jelas? Jelas? Okey. Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Dan kita sambung kemudian ayat 26 sampai 40 insya-Allah. Nanti kita sambung kemudian. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. So okey, ustaz tolong umumkan lepas habis kelas. Okey. 1. Forum khas Sabtu ini 11 Mei 11.30 pagi, tajuk membongkar hakikat penyembah kubur, Al-Kuburiyah. Mana orang-orang yang kita kata kat Malaysia ni sebahagian dah tinggal, sebahagian ada lagi. Pulau Besar ada lagi, Makam Habib Noh dekat Singapura ada lagi. Datuk Keramat tinggal lah. Banyak yang tinggal, banyak lagi ada. Okey. Bersama panel 2 orang, Ustaz Adli Muhammad Saad, Yayasan Taklim, dengan Adli Siddiqui dari Pusat Tahfiz Ibnu Hajar, Melaka. Dia junior saya budak ni. Junior saya waktu kat Yaman tu. Okey, kedua kuliah bulanan Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, hari Ahad 12 Mei. Sambungan huraian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Okey, pukul 10.45 hari Ahad 12 Mei. 3 kuliah Syekh Yunus Qatrada, hari Ahad 12 Mei.
3 petang, tajuk New Age, The Emergence of Mahdi. Tajuk ini ada tajuk kedua yang akan membincangkan dalam siri tanda-tanda akhir zaman. Kuliah pertama yang dah lepas membincangkan tentang Dajjal. Boleh tengok kot dalam internet. Okey, dalam internet ada. Okey. Keempat, bulan Jun dan Julai insya-Allah Yayasan Taklim dan Aris Online University akan menganjurkan beberapa siri program pengajian di Yayasan Taklim di bawah kelolaan Dr. Isam Rajab daripada Syria. Dr. Isam Rajab daripada Syria. Beliau akan berada di Malaysia selama 2 bulan dan akan mengajarkan di Yayasan Taklim di bawah program pengajian ini. Yang berikut 4 mata pelajaran yang akan diajarkan adalah Methodology in Seeking Knowledge. Manhajul Talaqi lah. Belajar tapi bahasa Inggeris lah. Kadang-kadang ada orang kena pakai bahasa Inggeris baru faham. Okey. B, Faith for Beginners. Okey. C, History of Akidah. D, Purifying the Soul. Penyucian di jiwa dan pengajian ini adalah berbentuk structured learning, dan pelajar yang menamatkan pengajian akan mendapat CJ daripada Aris University insya-Allah. Nak CJ dari Yayasan Taklim boleh, tapi kita buat nanti orang kata lebih hangat. Jadi tapi yang ni institusi online sesiapa buat akan dapat insya-Allah. Sesiapa yang minat sila mendapatkan maklumat lanjut daripada saudari Imran. Saudari Imran jumpa dia insya-Allah. Siapa nak masuk boleh masuk. Okey. Ada lain tak ada Okey. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.